Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Okey, kita sambung Saya sebenarnya menunggu tadi daripada 3 orang sampai ke 19 orang ni. Jadi kita boleh mulakan. Jam pun dah pukul 2.50. Okey, kita sambung untuk tips untuk meningkatkan citation dan H index. Jadi saya ulang balik untuk yang pertama tadi, pertimbangkan untuk terbit di open access. Yang kedua, terbit artikel jurnal yang berindeks Web of Science, Scopus, yang ada Q1 hingga Q4, ada impact factor dan site score yang baik. Kemudian nombor 3 adalah kita buka akaun untuk Publon, Scopus, OCID, Dimension, Google Scholar, ResearchGate dan LinkedIn supaya di mana-mana saja bila orang search keywords yang bersesuaian, dia akan menemukan artikel kita. Seterusnya, meningkatkan keluasan pasaran dan juga view, download dan citation. Okay, nombor 4, tajuk yang sedang ataupun yang hangat diperbincangkan, yang mana kita tahu bahawa berujuk pada tips malam bahawa untuk sebarang topik, sebarang topik yang mana yang kerap dicari oleh researcher, student, pensyarah. Jadi perkataan itu senang ditemukan. Jadi itu perkataan. Okay, kita pergi tips yang kelima adalah tajuk artikel. Okey, poin yang kelima adalah tajuk artikel. Tajuk artikel juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menemuan carian artikel yang aktif permintaannya ataupun kita boleh gunakan Google Trends. Jadi memang kita dah cover dalam tips and tricks dalam kita menulis dan terbit artikel jurnal berindeks Web of Science dan Scopus. Tapi kita tengok balik, dalam kes ni objektif dia berbeza, iaitu kita nak dapatkan citation. Jadi first thing first, apa keadaan pun kita nak bagi orang jumpa artikel kita. Orang jumpa dengan artikel kita. Jadi tajuk artikel memainkan peranan yang penting. So kalau kita ada beberapa tajuk tak sure ataupun nak tengok which one yang lebih sesuai, boleh gunakan Google Trends. Google Trends, dia kat mana nak dapat? Boleh refer dekat Google Trends, boleh refer kat website jurnal tu. Kadang-kadang website jurnal tu bagi hint tau. Apa yang sedang diberi tumpuan, ataupun dia ada sediakan macam sedikit blog, ataupun ada sikit macam news, atau ada bulletin ke, kat situ kita kena alert currently publisher dan juga chief editor nak topik yang macam mana. Jadi itu tugas kita lah. Itu untuk terbit. Pasal sama kita fikir long term juga, bukan sekadar untuk terbit. Diharap tajuk yang menjadi impian atau target kepada publisher itu bukan hanya untuk diterbitkan, tetapi menjadi tumpuan kepada reader, pembaca, untuk menjalankan citation. Dan kita kena fikir dua keadaan. Ada golongan yang baca saja. Kita lebih kepada golongan yang baca dan dia akan ambil fakta kita untuk dia orang tulis, untuk jadikan citation dan dia orang akan terbitkan. Jadi fokus kita kena lebih detail, lebih berobjektifly. Target, kalau macam saya target penulisan ni kepada student postgrad, saya target kepada pensyarah, saya target pada researcher. Sebab apa saya target pada diorang? Kerana diorang pula akan tulis dalam bentuk penerbitan, kebiasaannya artikel jurnal. Okay? Yang keenam adalah alignment tajuk, abstract dan keyword. So ini bagus kan, 2 dalam 1, sama macam tip nombor 4, nombor 5 tadi. Okay, ini sekali jalan. Okay, tajuk ni bukan hanya untuk meningkatkan citation dan H index, tetapi dia juga merupakan perkara penting untuk artikel kita diterima atau kena reject. Okay, jadi tajuk kita, kadang-kadang tajuk kita cantik, tapi bila baca abstract, tengok abstract dengan tajuk tak match. Okay, tengok pula abstract, tengok pula keyword pun tak match. Jadi sangat penting benda ni, sebab dalam proses penemuan atau pencarian artikel, bila kita tajuk dan abstract keyword kita konsisten dan baik, dia mudah ditemukan artikel kita. Jadi abstract perlu ada perkataan yang sama dengan tajuk dan keywords. Ini bagi memastikan artikel kita paling relevant dan berada dalam ranking teratas dalam penemuan artikel hasil dari proses pencarian artikel. Okey, bila orang buat matching, bila buat proses pencarian, bila sesuatu perkataan keyword tu sedang dicari, artikel kita duduk atas sekali. Kenapa? Sebab perkataan tu ada pada tajuk, perkataan itu ada dalam abstract, perkataan itu ada dalam keywords. Jadi kita yang paling match, jadi kita duduk paling atas. Jadi kita nak, itu yang kita katakan sebagai alignment tajuk, abstract dan keywords. Okay, nombor 7,
pastikan nama penulis ditulis dengan betul serta nama affiliation. Okey, ini masalah teknikal. Masalah teknikal, bila kita tak gunakan nama yang konsisten, okey, jadi bila orang site kita, dan dalam Publon kita, dalam Scopus kita, Google Scholar tu tak dapat detect. Google Scholar, Scopus dengan Publon ni pun tak sure. You ni pakai nama apa sebenarnya? Jadi bila orang cite artikel kita sebenarnya, tapi disebabkan nama kita tak konsisten. Very basic kan, kadang-kadang jurnal ni boleh jadi fact juga. Ada orang terletak nama, letak title. Prof, Doktor, Profesor Madya, kemudian letak orang luar negara tak tahu tau bin binti tu. Dia ingat bin dengan binti tu nama. Macam mana rupa citation dia? Kan pelik. Dekat rujukan Mendeley pun dok pening. Macam nama saya Nurul Fazli Habidin. Patutnya NFH. Sekarang jadi Nurul Fazli bin Habidin. NFBH. Jadi kalau orang buat citation saya dekat rujukan, macam mana orang buat? Kalau kod belakang dekat Habidin, patut Nurul Fazli je. Patutnya NF. Dia sekarang ni N.F.B. Sebab kita letak bin dalam artikel kita. Jadi dah pening. Lagi belum yang letak doktor, haji dan sebagainya. Orang luar negara tak tahu tu semua. Kan? Lagi-lagi haji bin binti ni, jangan letak nama macam tu dan make sure kena konsisten. Atau juga ada nak pakai nama pena dia. Oh, saya ni multidisiplin. Kalau bidang agama ni orang panggil saya sekian. Kalau dalam bidang bahasa orang panggil saya sekian. Bidang pengurusan orang bahasa sekian-sekian. Jadi banyak sangat nama. Okey, memang macam Scopus dia bagi untuk merge account. Tapi dia pun tengok juga kenapa nak merge account ni. Kalau masalah teknikal kecil-kecil tak ada masalah. Contohlah nama saya tetap Nurul Fazli Habidin, tapi kadang-kadang orang site ada yang site Habidin, ada yang site Nurul, ada yang site Fazli, tapi kita boleh detect judul artikel tu merujuk pada orang yang sama. Tapi kita tak nak wujudkan kompleks. Jadi awal-awal lagi kita dah konsisten kita punya nama, affiliation dan sebagainya. Okay, kena tulis jelas-jelas kan. Kalau you ada banyak affiliation, jangan minta last minute. Bila artikel dah terbit, baru nak tukar. Masih isi nama tu tulis siap-siap. Nurul Fazli Habidin, Universiti Pendidikan Sultan Idris, and Academic Fellow USM, Research Fellow dekat mana, Industrial Fellow daripada mana. Tulis siap-siap. Supaya nanti bila artikel tu dah accepted, bila nak terbit, nama tu semua keluar. Tak boleh bila artikel dah terbit, boleh tak request, tambah lagi. Dia orang tak layan benda dah lepas accepted, dia orang tak akan layan nak penambahan nama, tambah affiliation, biasanya susah untuk dia orang entertain kita. Okey? Pihak universiti perlu pastikan ianya standard untuk semua komunitinya, pensyarah, staf sokongan. Maksudnya universiti kena keluarkan satu infografik betapa pentingnya universiti kita ada standard. Nak tulis nama macam mana, kalau tulis dua nama macam mana. Kalau affiliation universiti nak letak affiliation universiti, apa nama spesifik, nama standard. Okey, pastikan nama anda sebagai penulis artikel ditulis dengan konsisten. Tadi affiliation, begitu juga nama penulis dengan konsisten, sama ada sebagai penulis utama atau bersama. Ini memudahkan penemuan artikel hasil daripada pencarian penulis auto search. Okey, bila orang search nama kita, boleh menemukan semua artikel kita sebab kita konsisten guna nama. Okey, menganalisis corak citation dalam bidang anda, high citation dengan zero citation. Okey, kita jangan merujuk atau jadikan benchmarking. Apa lagi? Jangan kita tekap artikel yang ada zero citation. Kita nak ikut dan follow yang mana artikel tu baru terbit tapi ada high citation. Jadi kat situlah kita menganalisis supaya kita punya artikel mirip kepada jenis artikel ataupun judul artikel yang mendapat high citation. Bila kita rujuk dengan artikel yang dapat high citation, kita pun dapat tumpang sekaki. So kita pun lepas orang cite artikel yang high citation tu, biasanya jurnal itu akan mencadangkan artikel yang similar dengan kita dan memandangkan kita memang menulis artikel seakan-akan dengan high citation tadi. Jadi publisher dan juga jurnal tu akan recommendkan artikel kita. Jadi orang yang buat topik yang hampir sama bukan download saja paper yang gurus tadi atau sifu tadi. So dia akan download paper kita kerana paper kita pun buat ataupun kaji seakan-akan dengan topik tersebut. Itu sangat penting lah. Benchmark atau referral kita refer lah yang baik, yang tinggi high citation dia. Okey, usaha yang pelbagai untuk memastikan artikel jurnal anda boleh dibaca atau view read selalu di wall paparan formal atau social media. Jadi kita kena usahakanlah. Jadi you kena tahulah segmentation. Siapa yang akan dapat manfaat? Siapa yang akan baca kita punya artikel ni?
Kalau kita rasa ramai yang baca ni student postgrad kat platform PhD dan master, so macam mana kita nak share kita punya artikel ni ada di paparan dekat blog ke, dekat Facebook ke, kat Instagram, dan kita tahu kat situ user dia, number of user dia memang di kalangan postgrad. Contohnya kalau dekat Malaysia ni Doctorate Support Group. Dan saya rasa tak ada masalah kalau contoh Doctorate Support Group tu kat NITA. Biasanya kalau you share berkaitan, katalah you terbit artikel jurnal ataupun ada some like thesis ataupun yang benda-benda yang berkaitan dengan doctorate, biasanya kat NITA akan approve. Jadi you boleh share dekat Google dekat Doctorate Support Group tu, sebab kat situ kita tahu dia ada almost berapa ribu 100,000 100,000 orang kata ahli 100,000 ahli atau members yang memang berlatar belakangkan. Pada asasnya grup ini dibuka kepada semua student PhD dan master. Walaupun ada yang jadi pensyarah dan sebagainya, tapi memang dalam tu ada community base. Jadi itu platform yang terbaik lah. Jadi bila kita duduk di situ, bila kita share artikel kat situ dan kita tahu kat situ ramai akan. Contohlah kalau you tulis artikel how to calculate sampling size, share dekat grup Doctorate Support Group tu, saya rasa you akan dapat feedback ataupun dapat user yang ramai lah, sebab ramai orang dalam tu yang tengah buat PhD dan master, dan for sure antara ramai-ramai tu akan ramai juga yang refer artikel berkaitan nak calculate sampling size atau sampling teknik. Contoh Okey. Poin nombor 11, promosikan artikel jurnal anda di seawal mungkin. Jadi kita panggil apa? Lepas artikel kita terbit, dia bukan terus terbit final tau. Dia ada yang terbitkan secara online tapi tak ada page number lagi. Ada setengah jurnal tak ada volume nama. Dia cuma letak tahun saja. Jadi artikel tu dipanggil impress atau forthcoming. Jadi jangan promote artikel kita bila dah lengkap baru nak promote. Jadi artikel kita dah online dah. Okay, artikel kita dah online dah. Ataupun artikel kita baru masuk abstract je. Jadi kita pun dah boleh share dekat situ. Dah bagi link kat kawan-kawan supaya kawan-kawan kita boleh baca artikel kita walaupun dalam status impress atau forthcoming. Jadi maksudnya kita usaha seawal mungkin. Walaupun tak ada page number lagi, tetap orang lain dah boleh baca artikel tu dan boleh buat citation. Memang ada setengah jurnal walaupun status impress dengan forthcoming, still kita boleh buat citation. Jadi boleh promote seawal mungkin, contoh promosi di seminar ke, program ke, rangkaian industri ke, social media. Okay, share lah. Memperkasakan impak artikel. Siapa yang patut dikongsi? Bagaimana nak self promote di social media dan berlaku komunikasi strategik dan engagement. So dengan siapa kita nak kongsikan? Mungkin kita kongsikan contoh kalau macam saya ramai student PhD dan master, saya pun ada grup-grup yang saya cover dalam buat tesis, tulis artikel, so saya ada community. So you ada benda artikel yang rasa saya boleh kongsikan benda tu kepada mereka dan you forward kat saya dan minta saya forward dalam grup. Itu contoh dia. Ataupun kajian ni saya buat berkaitan pertanian. Saya ada kawan-kawan saya, dekat LinkedIn pun ramai kawan-kawan saya. Jadi saya nak promote bahawa research berkaitan pertanian tu kepada agensi-agensi yang berkaitan dengan pertanian, farmer ke dan sebagainya. So kita boleh forward artikel kita kepada farmer. Jadi promote lah. Okay, saya ada kawan-kawan saya dekat universiti lain yang mengajar ataupun ada student postgrad yang ramai. Saya pun share kata, bro, ni artikel baru terbit, mungkin boleh forward dekat kau punya universiti. Jadi forward dekat universiti. Jadi kita berkongsi lah sama ada dekat social media yang secara public ataupun social media yang kita forward dekat WhatsApp ataupun dekat Telegram supaya dia menjadi satu bahan. Dan saya rasa bab ilmu orang tak ada bersuara. Maksudnya kita berkongsi. Berkongsi tu kita bagi kita punya artikel pada orang lain untuk baca. Saya rasa itu benda perkongsian yang sihat lah. Jadi bukan nak tunjuk kita bagus tulis artikel, tidak. Kita nak berkongsi isinya, konten dia, ilmu dia. Jadi boleh, cuma bila nak kongsi ni tak boleh main kongsi je. Kita tahu kita kena ada plan, ada strategi orang yang dengan siapa yang kita nak kongsi. Baru terbit ni refer as range berapa tahun? Soalan Latifah ni saya nak kena faham betul-betul. Baru terbit. Terbit ni maksud dia apa? Artikel Artikel baru terbit. Refer as range berapa tahun? Okey, biasanya kalau kata you nak tulis artikel lah. Jadi tulis artikel dekat kita punya citation tu kita prefer 5 tahun terkini lah. Okey. Baru terbit high citation ini. Refer as range berapa tahun? Saya masih tak dapat tangkap lagi soalan ni sebenarnya. Baru terbit high citation. Apa maksud baru terbit high citation? Refer as range berapa tahun? Soalan Latifah ada dekat chatting tu. Kalau saya minta maaf, mungkin petang-petang ni slow sikit ke ataupun saya tak dapat tangkap soalan tu.
Okey. Ni soalan ni. Okey, yang bawah ni baru saya faham kehendak dia. Jadi merujuk pada slide tadi. Jadi kita ni kena refer high citation. Okey. Latifah kalau ingat lagi perkongsian modul, okey, setiap website yang kita nak hantar jurnal, katalah jurnal A, dekat website dia memang dia listkan top citation, most download, most view. Jadi Latifah pergi dekat kolom tu, klik dekat most atau high citation, dekat situ dia dah identify dah yang top high citation lah. Jadi kalau tanya saya, kat situlah antara pilihan. Jadi kalau yang terbaik, paling terbaik, dah lah dia baru terbit, lepas tu tinggi dia punya citation tu. Ada yang tinggi citation tu tapi dia sebabkan dah 10 tahun terbit. Okey, yang tu pun okey. Tapi memandangkan publisher ataupun chief editor, dia kritik, dia nak 5 tahun terkini. Jadi apa yang kita buat, carilah artikel 5 tahun terkini yang top atau high citation dia. Itu dia. Sebab kita fikirkan juga, sebab chief editor bila dia komen nanti, bila hantar artikel dia komen, dia prefer 5 tahun terkini. So kita kena pilih tu jugalah, consider 5 tahun terkini tapi kita cari yang top ataupun high citation. Okey. Alright, nombor 13. Aktif promosikan berkongsi artikel jurnal dengan penyelidikan sama bidang di grup WhatsApp. Saya rasa kan antara yang kita kurang dekat grup WhatsApp, saya sendiri pun adalah yang betul-betul kalau grup WhatsApp yang luar kan, macam ada grup wakaf. Ada satu grup PhD wakaf, saya rasa grup tu paling berjaya antara grup yang berjaya lah. Kerana grup wakaf tu admin dia betul jaga, tidak ada iklan lain. Semuanya almost saya boleh kata 99.9% adalah isu wakaf. So tak ada iklan, tak ada apa, isu wakaf je. Jadi orang kongsi, kalau ada artikel terbit kat wakaf, kongsi kat situ. Kalau conference pun conference wakaf. So ada jumpa bulletin pun, paper cutting pun berkaitan wakaf saja. Jadi dan di situ sangat bagus. Jadi semua kat situ, saya rasa tak ada orang left pun. Setakat ni saya duduk kat grup tu tak jumpa lagi orang left. Sebab orang dalam tu semua wakaf. Jadi kalau siapa nak join benda tu, kita kena introduce. Okey, nak beritahu kita ada seorang PhD buat tajuk wakaf. Dia perkenalkan diri dia lah. Dia siapa, belajar PhD kat mana. So tak ada yang bukan bidang wakaf dalam tu. Semua bidang wakaf. Maksudnya admin betul-betul peganglah siapa yang tak di-involve dalam wakaf, dia boleh kick out lah. Dia boleh kick out dah. Maksudnya dia boleh keluarkan, ataupun masa add itu, masa kita screening dia pun kita tak add. Jadi kita perlu banyakkan grup WhatsApp atau grup Telegram bidang kita sendiri. Kalau boleh, sebab kalau bidang terlalu besar, dia akan jadi cacah marba. Dia kena betul spesifik grup WhatsApp supaya kita dapat satu yang jelas lah. Dalam kalau tanya saya, pengalaman saya lah, grup WhatsApp saya banyak kan. Macam tu lah. Nak cari yang aktif, cari satu bidang yang betul-betul bidang yang sama, kumpul orang yang sama. Di situ menarik lah. Jadi kalau bidang yang sama, okey, bila kita share artikel dan dia akan refer artikel kita, dia akan buat citation lah. Jadi itu sangat penting. Kalau tanya dekat-dekat lah, mungkin kita ada grup WhatsApp international, gabungan Indonesia, Thailand, Malaysia dan sebagainya, bolehlah pelan-pelan create. Jadi boleh juga kalau siapa yang buat grup WhatsApp, kita boleh kenalkan, share sesama, siapa lagi bidang ni. Tapi yang admin kena jaga betul-betul lah, jangan main kejar numbers je. Tengok betul-betul orang yang betul-betul dalam bidang yang sama. Saya rasa itu sangat-sangat praktikal strategi tu. Situasi yang mana masa penerbitan yang lama akan memberi kesan yang lama juga pada citation. Okey, ini case kita tengok secara keseluruhan. Kadang-kadang artikel ni ambil masa lama nak terbit. Jadi kita akan mengganggu proses citation. Jadi kan biasanya orang akademik ni, dia logik dia, kalau kita dapat terbit 2 artikel setahun, formula dia dapat terbit artikel 2 tahun, dan citation kita akan meningkat dari saban tahun ke tahun. Graf kita akan naiknya, grow je. Tetapi sekarang ni because of kita, saya pun tak konsisten sebenarnya. Bila dah waktu pandemik ni saya kurang tulis artikel. So graf saya tu macam naik sikit je. Merisaukan saya lah, berapa 3 tahun ni memang performance saya tak bagus dekat gambar graf saya. So untuk tahun ni pun saya tak capai break even lagi. Saya baru dapat 86. Saya perlukan lebih kurang lagi 20 artikel. Saya perlukan 20 citation. Sempat tak 31 Disember ni, sebelum 31 Disember saya perlukan 20 citation. Tapi saya tak risau sangat lah. Biasanya hujung tahun ni laju citation dia. Jadi biasanya kadang-kadang bulan 1 pun citation Disember pun masuk lagi. Jadi dalam kes ni, itulah. Tapi dalam keadaan yang tak cantik lah. Kalau ikut sebelum-sebelum ni, kalau bulan 7, bulan 8 pun dah menyamai tahun sebelum tu dah jumlah citation. Efek dia, kalau saya tak tulis artikel. Tahun ni memang tak banyak tulis artikel. Saya ingat tahun ni 3 artikel saja. Satu dekat Emerald, satu Emerald, 2 dekat Indian Science. Tak banyak. Atau satu lagi ada dekat Emerald lah. Itu je. Jadi artikel saya tahun ni tak banyak. Okay.
Situasi yang mana masa penerbitan ambil masa yang lama, jadi kita kena merancang masa submission. Jadi kita kena tahu bila artikel kita nak submit, bila artikel kita akan dapat accept, bila artikel kita dapat publish. Jadi untuk menjaga jumlah citation kita konsisten, jadi kita kena tahu macam saya cakap tadi, contoh dia menerbitkan 2 artikel at least setahun. Okay, jadi kalau kita sekarang ni kalau rasa macam tak boleh, kena strategize. Memang tadi tips nombor 2 beritahu kita kena terbit artikel Web of Science dan Scopus. Tapi kita boleh diversify nak Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau tanya saya, go through quantity and quality. Tak boleh semua artikel nak terbit Q1. Mungkin Q1 ambil masa yang lama. Okay, terbit artikel jurnal yang Q4. Jadi you diversify. Okay, ada yang Q1 ambil masa yang lama, ada jurnal yang cepat, Q4 mungkin tak sampai setahun. Jadi you make sure yang paling penting setiap tahun at least kena ada 2 artikel terbit. Baru you dapat citation yang cantik. Maksud saya, kalau you dalam masa 3 tahun, contohlah kan, kita bawa balik pada PhD, dalam masa 3 tahun you akan dapat H index 5. So another 3 years you dah dapat H10. Itu dah maksud je, konsisten terbit 2 artikel je. 2 artikel 2. Jadi dalam 3 tahun dapat 6 artikel. Okay, dalam 6 artikel. Jadi bila 6 artikel tu, pastikan 6 artikel dapat 5 H index. Jadi 3 tahun tu dapat H index 5. Okay, kemudian buat lagi artikel 2. Okay, dapat keluarkan 6 lagi artikel kan. Jadi 6 campur dengan 6 dah 12 artikel. So bila keadaan kita dah ada 12 artikel, kita boleh aim untuk dapatkan H index ada 10. Itu strategi dia. Memang saya pergi, the courses-nya orang luar je lah, webinar kan. Jadi dia strategize, oh sebenarnya 3 years pertama dapat 5 citation, another 3 years you dapat lagi 3 citation. Itu plan A. Plan B 5 tahun. So 5 tahun, so you tulis 2 artikel atau 1 artikel, ataupun kita kata 2 tahun 3 artikel. So 5 tahun dapat H index 5. Another 5 years you dapat 10 H index. Maksudnya setahun naik 1 H index. Setahun naik H index. Kan? Kalau macam saya 11, graf saya tak cantik. Ada setahun tu naik 1 H index. Ada sekali setahun tu naik sekali 3. Daripada 1 H index jadi 4 H index. Jadi sebenarnya saya tak good plan lah. Tapi untuk tips, saya rasa you kena plan betul-betul. And ada plan betul, saya rasa ada 2 je. Sama ada strategi 6 tahun atau dari 6, fast track 5 lah. So 5 hingga 10 tahun untuk dapatkan 10 H index. Okay. Yang ni pun saya kena buat satu modul sebab ada satu universiti tu panggil saya untuk structurekan universiti pensyarah muda dia. So kita nak buat long term plan untuk dalam masa 3 tahun berapa H index dia akan dapat, dalam masa 6 tahun dan 10 tahun. Maksudnya pensyarah muda ni, kalau sekarang ni tahun 2021, tahun 2030, batch ni semua yang tim dalam tu akan dapat H index 10. Tu plan dia lah. Saya kata 10 je tak boleh lebih sebab logik dia average tahun 2 je artikel boleh keluar. Kalau keluar lebih tu extra lah, tapi kita aim minimum dia 2. So dia akan dapat dalam masa 3 tahun ni paling cepat lah. 3 tahun akan dapat 5 H index. So another 3 years dia akan dapat 10 H index. Tapi itulah apa yang saya cakap tu ada dalam tips ni. So tengoklah artikel yang diterbit. Kalau artikel terbit main sebarang je, macam mana nak dapat H index yang tinggi? Kan? Okay. 5 tahun with high citation. Terima kasih. Okay. Ini tadilah kan untuk because of. Tadi soalan tadi saya tiba-tiba tengok dekat bahagian chat. Respon tadi bukan apa 5 tahun tu sebab kita sendiri pun nak submit artikel 5 tahun. Untuk kita kali lagi kita petang pula. Selepas modul ni kita akan bincang satu lagi perancangan masa depan. Apa yang nak jadi, apa yang kita boleh buat kalau kita dah dapat menulis artikel jurnal, apa next future career plan kita, career development kita apa. Nanti kita akan bincang petang ni. Okey, yang ke-15 boleh cite diri sendiri. Ni bukanlah kata nak promote. Boleh cite diri sendiri, boleh cite banyak-banyak. Dalam tip pun saya dah beritahu, kita boleh cite diri sendiri tapi bukan terlalu banyak. Okey, itu satu. Yang kedua, kenapa saya kata boleh cite? Sebab kita menguasai bidang. Kita konsisten bidang apa yang kita buat. Dalam bidang kita memang orang kenal. Kalau you cite diri sendiri pun, apa yang peliknya? You memang dalam bidang tu. Kan kalau kata Fazli ni buat self citation, jap kita relax dia. Fazli buat self citation apa contohnya? Dia buat Lean Six Sigma dalam otomotif, memang dia pioneer pun dalam bidang ni. Kalau dia cite, dia buat artikel topik macam ni, dia cite diri sendiri, apa masalah dia? Katalah you buat PhD pasal wakaf. Orang kenal you pasal wakaf, artikel sebelum ni pasal wakaf. Tiba-tiba you buat satu topik, kan? Kita buat satu, kebetulan lah collaborate dengan mana-mana, buat research pasal oil gas. Oil gas tu jauh dengan wakaf. Contohnya oil gas tu lebih pada buat dalam segi aspek electrical dekat oil gas. Tiba-tiba you cite artikel berkaitan wakaf. Apa kaitannya?
Orang tengok kat reference pun pelik. Ini journal oil gas, pasal electrical ke oil gas. Tiba-tiba you buat self-citation berkaitan dengan wakaf. Itu tak betul lah. Memang orang duduk gelakkan kita memang tak kena. Jadi kalau tanya saya, kita kena fikirkan juga kalau nak buat self-citation ni, apa yang kita nak buat? Contoh, you buat satu artikel tadi, how to calculate sampling size. So dalam setiap artikel you kebetulan memang cerita pasal sampling size dan cite diri sendiri. Apa masalahnya? Okay, you buat cerita ataupun you buat satu artikel yang berkaitan contoh yang paling penting dalam artikel apa yang paling penting. Okay, contohnya you tulis berkaitan method jugalah, cerita tentang research design. So dalam artikel you memang you akan cerita research design. Sekarang ni satu dunia cite saya. Takkan saya nak cite diri saya tak boleh? Orang lain pun nak cite benda ni lah. Dan saya pun nak cite diri saya, tak ada masalah. Itu bagi saya. Ada setengah orang terus kecam self-citation ni. Bagi saya jangan terus kecam. Tengok dulu. Dia buat self-citation dalam konteks apa. And kalau konteks yang bukan bidang, memang kita tak encourage. Jadi cuma nasihat saja. Nama dia nasihat. Bukan salah, nasihat saja. Kalau boleh, jangan terlalu over lah. Jadi kalau dalam artikel kita buat self-citation banyak sangat pun tak cantik in term of quality. Site pakar, ini sangat penting ni. Dia macam ni tau. Macam mana nak bagi contoh terdekat? Okey, contoh macam ni lah kan. Katakanlah saya buka channel YouTube. Kan? Saya tak ada orang kenal. Jadi macam mana nak bagi orang kenal? Katalah kawan saya tu dah 1 juta dia punya subscriber kan, subscribe tu. Jadi saya buat satu konten tu, saya panggil dia lah. Kita ambil dalam masa 10 minit dia Q&A. Dan orang tengok video saya tu bukan disebabkan saya. Because of yang kawan saya yang ada 1 juta views ataupun subscribe tu. Jadi sikit sebanyak dia punya customer ataupun subscriber dia akan subscribe saya punya channel pula. Jadi macam tu juga. Jadi kita site pakar ni automatically orang sebenarnya, ingat, biasa tak you buat macam ni. Kita ni nak search nama pakar tu. Tapi dapat artikel orang lain. Saya biasa jumpa. Saya tiba-tiba lah nak type, apa Jiju Anthony buat 2021. Saya pun type Jiju Anthony 2021. Saya tak jumpa artikel dia, tapi saya jumpa satu artikel yang cite Jiju Anthony. Faham ke tidak? Faham Bila kita cite nama-nama besar, nama-nama pakar, kita pun sebahagian tempias. Kita ditarik seperti magnet yang kita menghampiri kepada pakar tu. Jadi orang satu dunia sebab nak cari ilmu dari pakar tu. Tapi the way orang search sesuatu perkara tu atau nama pakar tu menemukan nama kita. Jadi ni bukan artikel Jiju, tapi ni artikel orang lain. Tapi dia main tapi lah pula. Tapi topik ni sangat bagus. Kan? Jadi orang pun akan baca artikel kita, last kali dah akan buat citation. Jadi cite lah pakar, pelopor, guru atau sifu bidang. Pakar metodologi juga memainkan peranan penting. Kehadiran pakar hasil citation ini turut memberi kesan kekerapan citation kerana artikel ini secara persepsinya adalah berkualiti serta menunjukkan kekuatan. Jadi bila kita cite nama besar pun, orang bila tengok artikel kita pun rasa macam baguslah material dengan kualiti artikel ni sebab you cite nama besar. Dan bila artikel dia terbit pun, orang nak cari sifu tu, lala dapat artikel kita. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan views, citation dan action deck adalah kita kena cite nama-nama besar. Authors maksud saya. Citation artikel yang terbit di top publisher. Ini satu penting lagi ni. Yang ni memang saya buat, yang ni memang proof bahawa kalau saya cakap kan yang tadi pagi tadi, kalau kata top 10 artikel saya tu, saya dah lah terbit dekat top publisher. Tapi reference saya pun di kalangan top publisher. Ini bukan untuk tingkatkan citation dan action deck. Nak artikel kita diterima untuk terbit pun perlu merujuk reference. Saya nak hantar Emerald, saya kena cite daripada Emerald. Tetapi saya boleh cite juga family dia. Maksudnya sama level. Iaitu Sandarat, Springer, Taylor, Willy, Sage, Innersign. Okey. Ini kerana artikel dalam penerbitan Gergasi ini mempunyai reputasi kualiti etika yang baik. Ya kerana penulis turut menilai rujukan artikel sebelum putuskan untuk buat cite. Jadi saya ni kalau nak cite satu artikel, okey ke artikel ni kan? Saya tengok kat rujukan dia. Oh, rujukan ni pun not bad. Dia buat artikel ni menggunakan bahan-bahan yang bagus. Macam kita nak makan lah, kita nak makan nasi biryani. So kita kena tahu nasi biryani siapa ni, bahan apa yang dia gunakan. So ada orang beritahu, dia ni bagus bahan dia. Kalau buat nasi biryani semua barang bersih, semua barang-barang yang okey. Oh memang kalau bahan dah okey, nasi biryani ni memang sedap. Jadi kita akan tengok juga orang nak cite ni, ramai. Saya salah seorang yang kadang-kadang nak cite artikel pun saya tengok juga. Artikel ni berkaitan apa ni, dia punya reference macam mana. Oh kalau tengok condition dia okey, dan saya rasa saya nak cite.
Terbitnya artikel dalam literature review, conceptual dan general review. Macam saya cerita semalam, artikel ni jangan terlepas pandang. Ramai budak-budak sekolah nak baca, orang kampung, orang agensi, orang industri, orang dekat universiti nak belajar, nak dapat pengetahuan. Jadi ramai audiens yang berkaitan dengan benda yang tanpa data ni. Jadi buatlah, tulislah artikel literature review, conceptual, general review kerana banyak peminat dia. Dan artikel kita pun akan kerap di site. Bila kita dah kerap di site, akan meningkatkan Index. Okey, turut terbitkan artikel dalam bahagian atau bab metodologi. Semalam kita dah bincang kan? Jadi banyak contoh-contoh artikel yang kita boleh tulis dalam metodologi. Selamanya duk perap je. Kita dah siap bab 3 tu, simpan macam tu je. Walhal bab 3 tu kita boleh tulis dan kita terbit. Dan bila kita terbit, kita tahu ramai peminat dia. Ramai orang nak tahu. Jadi orang akan refer kita punya penulisan dan kemudian dia akan buat citation. Jadi pertimbangkanlah untuk tulis bahan-bahan ataupun apa yang dah tulis dalam bahagian metodologi itu, you tulis dan terbitlah. Kerana banyak perkara praktikal, andaian dan justifikasi. Jadi ramai orang nak cite dalam bahagian metodologi sebab dalam metodologi ni banyak design dia, banyak assumption dia, banyak justifikasi yang kena tulis. Banyak penulis, pelajar dan pendidik memerlukan maklumat dalam penjelasan dan membuktikan tindakan. So bila dekat Viva atau proposal defense, orang duk tanya kenapa pakai ini, kenapa tak pakai itu, kenapa pakai ini. Jadi kita kena baca banyak artikel yang berkaitan dengan metodologi, tetapi kekurangan artikel dalam bidang metodologi diterbitkan. Jadi bila you menuliskan artikel dalam bahagian metodologi, you mengisi kelompongan. Kekurangan artikel dalam metodologi itu kita support. Dan jadi dengan pilihan yang terhad itu, nak tak nak artikel kita tetap akan menjadi pilihan untuk orang buat citation. Okey, 20 appendix. Lampiran di bahagian appendix kita tahu. Kita tahu tak payah sembang lah. Appendix publisher pun nak. So kalau kita letak appendix, standby je lah. Orang akan guna balik soal sidik kita, soalan interview, senarai semak, parameter, template dan formulanya, dan kemudian dia akan cite kita. Jadi appendix memang tanpa ragu-ragu, memang platform untuk, kalau saya tanpa ragu-ragu, saya cakap antara top 5 saya, antara top 10 tu, saya ingat lebih pada 5 atau 6 daripada top 10 saya tu, semua ada appendix. Jadi saya mengesahkan bahawa artikel saya yang ada appendix memang top ranking nombor 1 saya. Top rank nombor 1 saya punya artikel ada dekat 200 citation. Di situ ada appendix. Jadi kalau tanya saya tak tanpa ragu-ragu, appendix kita boleh jadi king lah. King of citation because of ada appendix. Okey. Selesai dah untuk yang tips 20 ni. Okay, saya tengok bahagian chat sekejap. Jika artikel kita banyak cite akan memberikan impact kepada Index. Yes. Betul lah. Tapi kena macam ni lah, kalau kata you ada, katalah Siti Nur Rasmah, you ada 5 artikel. Siti Nur Rasmah ada 5 artikel jurnal. Okey, 5-5 tu terbit. Web of Science dan Scopus. Artikel pertama dapat 20 citation. Katalah artikel pertama dapat 20 citation. Artikel kedua dapat 1. Artikel ketiga dapat 1. Artikel keempat dapat 1. Artikel kelima dapat 1. Berapa action index kita? Action index kita 1. Sebab apa? Banyak citation. Yelah banyak citation tapi yang lain 4, artikel kedua, 3, 4, 5 tetap 1. Jadi average dia, action index kita tetap 1. Macam mana nak dapat action index dapat 2, naik daripada 1 jadi 2. Kena pastikan action index kita yang pertama tadi 20, action index kedua dapat 2. Baru dapat action index 2. Sebab ada 2 artikel, at least minimum dapat 2 citation. Macam mana nak dapat 5 action index kalau saya ada 5 artikel? Macam mana nak dapat 5 action index? Saya kena pastikan 5 artikel tu, artikel pertama ada 5 citation, artikel kedua 5 citation, artikel ketiga dapat 5 citation, artikel keempat dapat 5 citation, artikel keenam dapat 5 citation. Tapi citation banyak, tak guna kalau satu artikel dapat citation banyak. So sekarang ni you ada 5 artikel je. Kalau nak dapat banyak artikel, nak dapat 10 action index, you kena ada 10 artikel. Law dia, saya nak dapat 10 action index. Syarat pertama, you kena ada 10 artikel. Okey, lepas tu macam mana dapat 10 action index? 10 artikel tu setiap satu 10 citation, 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 baru dapat 10 action index. Kan? Okey. Okey, sorry saya tengok Stevie. Okey, ada soalan Stevie ya. Stevie yang atas tu saya tak baca lah, saya baca bawah Stevie.
modul PBD bersesuaian untuk PMP secara muka. Ini pendidikan lah. Jadi Stevie buat tajuk berkaitan modul. Oh, modul banyak. You kalau cakapkan how to propose module, step by step produce module, you boleh buat artikel. Ramai orang luar tu nak belajar modul tak tahu. Jadi you boleh tulis artikel berkaitan modul. So modul tak ada masalah, boleh tulis artikel dengan banyak. Modul PBD berlainan bersesuaian secara tidak bersemuka lah, tak ada masalah. Research gap, pembentukan modul tidak bersemuka, tak ada masalah. Sebagai cadangan, literature review, school of assessment towards. Okay, boleh buat literature review. Okay, sebenarnya banyak, bukan modul ni selain daripada you cerita pasal SLR, you boleh buat artikel untuk metodologi. Banyak perkara metodologi yang you boleh buat. Okay, so bagi saya sebagai cadangan, literature review on the school-based assessment. You boleh buat a literature review. Sama ada systematic literature review. You boleh buat systematic literature review dengan school-based assessment. Cuma you kena tahu apa keywords dia. Okay. Jadi you boleh buat paper general review, tak semestinya literature review. You boleh propose, so nak bangunkan modul pun boleh propose modul. Bila propose modul tu paper conceptual. Okey, berdasar tajuk di atas apakah yang boleh dianggap sebagai trend atau hot topic. Kalau topik ini adakah berkaitan dengan research proposal sendiri, adakah topik jenis ini boleh? Boleh pergi jauh. Kalau tanya saya topik modul boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Banyak artikel boleh buat. Bab macam kita dah bincang semalam, bab 1 banyak artikel boleh buat. Issue and trends, modul pun, you punya tajuk ni berkaitan apa, so banyak ni yang boleh buat ni. Kan? Orang dah cover ke isu dengan trends, topik berkaitan dengan high school student trend and future challenge you nak buat ni kan. Cuma kat sini you kena dapatkan something like pengkhususan topik. Kalau tajuk ni school based assessment, jadi school based assessment ni umum lagi lah. So saya yakin kalau orang buat PhD dia kena ada tajuk yang lebih spesifik lah pun nak kena buat. Kat situ kita akan dapat kita punya niche topik kita lah. Walaupun kita sama dengan orang lain, tetapi kita ada niche sedikit berbeza, unik kita ada berbeza sebab topik kita, biasalah student PhD akan buat topik yang ada niche yang berbeza. Uniqueness tu tetap ada. Okey, kita ada sambungan sikit. Bila kita dah habis 20 tips tu, kita ada sangat how many citation is good. Okey, how many citation is good macam saya cakap plan tadilah. Okey, setiap tahun publish 2 artikel. Okey, dan artikel tu ikut tip 20 tadi. Jadi dalam perancangan kita dalam masa 3 tahun, kita akan dapat Ash Index akan dapat 5. Yang mana artikel kita ada 6 je, kita tolak 1 lah kan. Dapat 6 rezeki lah. Kita ada 6 artikel yang mana setiap 6 tu dapat citation, setiap 1 tu 5. Artikel pertama dah dapat 5 citation, artikel kedua dapat 5 citation, artikel ketiga dapat 5 citation. Jadi dalam 3 tahun pertama kita dah dapat 5 Ash Index. 5 Ash Index berapa minimum citation? Jadi kat sini kalau 5 setiap 1, 5 kali 5, 25. Jadi 25 citation tapi Ash Index dapat 5. Okay, 3 tahun berikutnya maintain lagi setiap tahun publish 2 artikel. Okay, lepas 6 tahun campur dengan tahun pertama sampai ni 3 tahun campur 3 tahun, 6 tahun. So kita punya total citation dah dapat 2 kali 2, 25 kali 2 jadi 50 citation. Tapi 50 citation you dah dapat 10 Ash Index. Cukup. Sebenarnya kalau you nak pencen dia dah ada 10 Ash Index tu dah bagus lah. So sebenarnya 10 Ash Index dah melayakkan untuk jadi profesor. 5 Ash Index Profesor Madya. Untuk jadi Profesor Madya 5 Ash Index, untuk profesor 10 Ash Index. Dah cukup dah. Untuk keperluan untuk kenaikan pangkat untuk jadi profesor dah cukup. Untuk tengok Scopus lah at least. Scopus ada 5 Ash Index untuk layakkan Profesor Madya. 10 Ash Index dah melayakkan untuk jadi profesor. Dan perancangan tu dalam masa tempoh 6 tahun. 3 tahun pertama untuk jadi Profesor Madya. You memang tak boleh cepat pun, biasanya 3 tahun je untuk Profesor Madya. So kat situ kita dapat 5 Ash Index, another 3 years you boleh mohon untuk jadi profesor pula. Itu contohlah selepas PhD kita punya career plans kita lah. Okey, reputasi bidang ilmuwan berkumpul, ini salah satu kata manfaat bila kita ada bagus, bukanlah bagus lah, kita aktif, numbers kita pun positif dari segi citation dan Ash Index. So dia menyupport reputasi sebagai researcher lah. So because you nak jadi researcher, orang nak bagi research grant. You memang researcher tapi you tak ada good reputation. Ash Index rendah. Jadi orang tak bagi research grant. Jadi orang nak collaborate kita pun tak berani sebab kita punya Ash Index rendah. So bidang. So orang nak tahu bahawa kita memang akan boleh jadikan pakar rujuk dalam bidang tu. So nak jadi pakar rujuk dalam bidang pun merujuk pada Ash Index. So bila kita ada Ash Index yang baik, citation kita pun banyak, memang automatically kita menjadi rujukan. Jadi kita jadi tempat tumpuan. Jadi bila kita pun jadi tumpuan, sama ada kita dirujuk ataupun kita senang nak bergaul dengan sifu dan gurus lah. Sifu dengan guru pun Ash Index dia tinggi, jadi secara tidak langsung kita dalam kumpulan mereka. Jadi itu tujuan kenapa nak ada top
ataupun high citation dengan H-index. Okey, ethical consideration. Ini antara kesalahan-kesalahan yang kita tak patut buat lah. Tujuan statistik, citation bagi tujuan untuk melihat secara praktikal kesan dan jangkaan potensi isu, kualiti penulisan maupun trend. Namun kebelakangan ini timbul hal kesalahan etika. Ada orang ambil sindiket. Contoh kan, jom siapa site saya bagi RM100. Nampak tak? Contohlah dia nak dapat apa? Nak dapatkan, dia katalah dia ada 5 artikel. Ada 5 artikel, so dia nak dapatkan 25 citation. Setiap satu artikel dia perlukan, satu artikel perlu 5 citation. Jadi dia perlukan 5, 5, 5, 5, 5. Jadi 25. Jadi dia spend RM2,500. So dia ada sedikit lah. Siapa cite artikel dia akan bagi RM100 satu citation. Jadi kalau dia cuma belanja RM2,500 untuk dapatkan H-index dia dapat 5. Bagi saya tetap kesalahan etika lah. Maksudnya kita membayar orang untuk cite diri sendiri kan. Jadi kita nak panggil apa Tak tahulah. Saya tak tahulah. Dalam dunia ni orang kata strategi dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya itu adalah kesalahan etika lah. Ethics. Jadi kita biar decide disebabkan faktor kualiti penulisan kita. Kalau konten kita bagus, orang akan cite secara natural. Benda tu bukan ada paksaan, bukan kita paksa orang cite kita, tapi artikel kita, citation kita akan bergerak secara natural atau secara automatic. Kesalahan etika, self-citation yang melampau banyaknya. Sekali dia terbit artikel, dia akan cite paper dia banyak-banyak. Jadi over lah. Katalah dia ada 10 artikel, dah terbit 10 artikel, dia nak tulis artikel ke-11. Bila artikel ke-11 tu dia cite 10 artikel dia. Over lah. Yang tu pun kesalahan etik lah. Jadi segi etik yang rendah lah. Tapi bagi saya kalau, macam saya tarik balik kalau etika tu, kalau semua yang dia buat 10 yang dia terbit tu memang berkaitan dengan topik yang ke-11, mungkin atas pertimbangan okey. Dari segi etik tak salah. Tetapi ialah orang melihat kita ni over sangat lah. Dalam artikel sendiri, cite sampai 10 self-citation. Okay. Alright, kita dah selesai dah tingkatkan citation H-index. Okay. Alright, saya stop share yang ni. Okey, kita ada satu bahagian, okey, kalau ikutkan modul, lagi 2 modul. Modul yang ke-20 ni adalah modul, okey, modul yang kita panggil apa? Sekejap saya buka je Yang mana modul ni lebih kepada untuk dapatkan templates. Sekejap saya buka dulu. Untuk jadi reviewer. Nanti saya cuba buka satu, nanti you all tengoklah Sekejap Nanti you buka folder, nama folder dia adalah M18, dia boleh match, boleh jadikan, dia boleh jadi modul 18, dia boleh jadi modul 20. Okey, contoh dia kan. Jadi modul 20 ni lebih kepada siapa nak jadi reviewer, macam mana nak maklumat yang perlu ada kalau nak submit artikel. Sekejap saya share sekejap. Okey, ini. Okey, ini contoh dalam folder tu nanti saya dah bagi dah link dalam tu. Dalam grup WhatsApp kita dah bagi link. Nanti ada yang tanya grup TOT 1, 2, 3. Jangan risau. Saya nak rakamkan video sesi pagi tadi. Sesi petang nanti. Jadi saya nak summary-kan dalam Google Drive dan juga link yang saya bagi. Jadi apa yang sahabat kita dalam grup batch yang keempat dapat, semua akan dapat. Termasuklah grup batch 1, batch 2 dan batch 3. Jadi kenapa saya tak share banyak-banyak? Jadi takut you all pening. Yang grup batch 1 kan saya dah bagi nota masih kita buat kelas TOT first batch. Yang batch kedua pun dah ada nota. Jadi nota-nota tu tak jauh beza. Okey, cuma saya akan bagi juga full set untuk batch yang keempat ni kepada grup 3, 2 dan 1. Begitu juga nanti grup 4 nanti tahun depan ada grup batch yang kelima. Okey, masa grup kelima pun dia akan dapat satu set nota dia orang lah sebab batch yang kelima. Nanti batch yang keempat, 3, 2, 1 pun akan dapat. Cuma saya lebih fokuskan macam sekarang ni tengah batch 4. Jadi dia orang kosong, dia tak ada apa-apa. Jadi sebab tu setiap kali kelas saya bagi nota, saya bagi link video sebab dia kosong. Yang you all dah ada nota banyak dah. Cuma you nak juga nota batch keempat. Ya, saya bagi bila saya dah selesai semua. Okey, petang ni dah record video, dah upload video, dah ada link video untuk sesi pagi, sesi petang, saya akan bagi. Jangan risau
Okey, sekarang ni contoh kat sini, Emerald, sample of cover letter. Okey, kita nak hantar dekat editor International Journal of Lean Six Sigma. Okey, dia editor submission of article International Journal of Lean Six Sigma. The above matter is refer. I sending a copy manuscript which I would like to submit the International Journal of Lean Six Sigma. I hope you favorable consideration publish International Lean Six Sigma. Okey, ini contoh cover letter dia. Ini contoh template untuk Emerald. Okey, ini sesi ni lah. Sambil-sambil kita nak tengok strategi nak jadi reviewer, nanti saya sebut. Sambil-sambil saya nak tunjuk kalau nak hantar ke Emerald, inilah rupa dia. Muka surat depan ni, nak letak authors affiliation. Okey, ni nak tulis bibliografi detail, saya dah bagi dah kat sini. Okey, kalau nak sample, nak writing email pun ada contoh ayat kat sini. Okey, macam mana template Emerald kan? Saya dah bagi dah. Ni template Emerald. Nanti you boleh pakai template ni kalau nak hantar dekat Emerald. Ni dah ada dah tajuk, nama, macam mana nak buat abstract. Ikut je, saya dah bagi dah words ni, you boleh copy and paste je. Ni words dia. Okey, ni dia punya content dia, paper type, research paper. Okey, introduction, literature, method dan sebagainya. So kalau nak buat appendix, okey, boleh letak questionnaire. Okey, kan saya cakap table kena asing. Ni table 1. Lepas tu gambar rajah figure 1, sebab dalam Emerald nak submit table dan figure kena pisahkan. Okey. How to select reviewer. Okay. Dia very basic. Dia memang ada, dia benarkan kita menjadi reviewer. Adalah sikit note saya kat sini bagi macam mana nak jadi reviewer. Okay, saya advise macam ni. Dia tidak ada tips untuk jadi reviewer. Very basic, siapkan CV. Sekarang ni you all kena ada CV. Okay, nanti saya boleh bagilah CV saya. Tapi CV saya tak update. Okay, nanti saya bagi CV, you boleh dah refer CV saya macam mana nak buat CV. Jadi, you just email, very simple email and tanya khabar, okay. Perkenalkan diri, I'm Nurul Fazli bin Habibin, lecturer from Universiti Pendidikan Sultan Idris. My background bla bla bla. So I'm interested to be a reviewer in this journal. Okay, I'm attached my CV as the referral. Okay, kita pun buat satu ayat. I hope can be as the one of the reviewer in this journal and can cooperate for journal developments. Okay, jadi thank you. Attach lah CV. Nak jadi reviewer tu je, email, attach CV. Tapi buatlah ayat sikit ya, ayat humble. Janganlah macam, okay dear sir, please refer attachment. Thank you. Janganlah email macam tu kan. Relax lah tulis email. Okay. Tapi kalau nak jadi reviewer, maklumat yang detail pun saya ada bagi. Okay. How to become reviewer adalah kat sini. As reviewer, you kena ada apa, dia ada maklumat sikit lah. Tapi basically tadi tu you email saja. Okey, kat sini pun saya bagi amendment, nampak ni. Amendment artikel. Tadi yang Emerald tadi ni nak buat amendment, saya bagi yang words. Yang saya bagi tadi dalam ni kan, dalam folder tu ada Microsoft Word, tinggal copy and paste lagi. Nak apa lagi? Saya dah bagi dah semua, tak ada simpan-simpannya. Okey. Nak recommendation for article, research article pun ada kat sini. Habis untuk set Emerald. Okey, itu set Emerald. Kalau you, sebab saya dah susunkan template tu, tadi tu Emerald. Kalau nak tengok dekat InDesign pun saya dah bagi dah. Klik je dekat tu M18 1820 untuk InDesign. Klik InDesign. Okey, jap saya share. Untuk InDesign, jap silap saya. Jap tertekan salah tekan pula. Okey, untuk InDesign kalau you nampak sekarang ni template dia. Template InDesign. Inilah rupa template InDesign. Saya bagi ni Microsoft Word you boleh gunakan. Siapa nak hantar InDesign saya dah bagi dah. Ini template dia. So ada title, ada abstract, ada keyword, reference, okay? Ada introduction dia. Ini paper saya yang saya punya saya bagi artikel penuh saya. Jadi supaya you boleh ambil lah kan. Nak ambil pun boleh, tak ada masalah. Ada table. InDesign tak payah pisahkan table dengan figure. Okay, ada gambar rajah ni, proposed model of the study. Saya bagi contoh artikel saya conceptual yang intro, literature review, propose, model ke, propose framework, lepas tu conclusion. Okay, saya bagi full artikel saya dalam Microsoft Word supaya boleh refer. So macam ni how to select as reviewer. You boleh email dia dengan chief editor masing-masing. Okay, tapi ini cerita lain ni. How to select reviewer ni maksudnya kita boleh bercadangkan for reviewer. Maksudnya artikel ni you sendiri nak pilih siapa jadi reviewer. Boleh cadangkan. Cadangkan 4. At least 2. Yang paling minimum 4 international tak ada masalah. Tapi kalau you nak mix boleh. 2 international, 2 local. Tapi tak boleh yang local tu daripada institusi. Saya daripada UiTM. Saya tak boleh lantik reviewer daripada UiTM. Okay, how to become reviewer. Inilah syarat-syarat jadi reviewer adalah
adalah sikit notes dia. Tapi tak ada masalah, nampak ni. We operate double blind review system require all reviewer to have the PhD in the field. So dia kata to have a PhD, tak payah. Student saya tak ada PhD pun dapat jadi reviewer, tak semestinya. Okey, ni amendment artikel untuk inner science pun saya ada bagi kat bawah ni. Ni contoh-contoh ayat nak amend artikel, kan? Kemudian ni contoh-contoh amendment approve, recommended for article pun ada ayat kat sini, yang boleh refer dekat apa ni, folder, bukan folder lah, file untuk inner science. Ada banyak lagi. Saya bagi untuk dari kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kan? Ada banyak kat sini. Template untuk amendment jadi reviewer dekat Emerald, amendment table nak jadi reviewer dekat inner science, dekat Springer, dekat Taylor, semua ada. Nanti you all boleh refer dekat situ. Jadi secara conclusionnya untuk apa ni, strategi untuk menjadi reviewer adalah menyediakan CV, kemudian kita dapatkan email chief editor, email dengan chief editor tu attach kita punya CV. Tu jadi reviewer. Tapi dekat sini juga dalam folder ni, folder ni dalam M1820 folder ni saya sertakan juga maklumat. Kalau you nak hantar ke Emerald, template Emerald dalam tu ada, nak jadi reviewer Emerald pun dah ada, nak buat amendment dalam Emerald pun ada, saya dah bagi full set. Nanti you tengok benda ni, so saya dah bagi dah dalam Google Drive link pun dah ada maklumat ni. Okey, kita nak yang terakhir untuk petang ni adalah kita punya modul yang ke-21. Okey, modul ni baru diperkenalkan dalam batch yang ketiga, dan batch keempat ni kita teruskanlah untuk modul yang terakhir ni, modul 21 ni. Sekejap saya buka dulu. Okey, modul 21 ni sekejap. Sebentar saya buka. Okey. Okey, modul 21 ni, modul yang terakhir. Modul yang terakhir untuk modul 21 ni, okey. Okey, trend dan hala tuju. Okey. Ni untuk trend dan hala tuju akademik, perancangan dan peluang. Maksud dia, kenapa kita nak kena pergi kursus TOT ni? Apa manfaat selepas ni? 5 hari dah kita belajar pagi dan petang, go through modul 1 sampailah modul yang terakhir ni, modul 21. So saya nak beritahulah, sebahagian daripada career development ataupun dari sebahagian daripada kita kalau buat PhD ni, automatik kita jadi researcher ataupun kita akan involve secara langsung atau tidak langsung kepada R&D, research and development. Okay, dia sangat berkait dengan kita punya skill, kemahiran kita, dan juga berkaitan dengan hala tuju kita lah. Kalau akademik, hala tuju akademik lah. Dalam konteks ni kita pergi akademik sebab kita memang daftar PhD dekat universiti. Dalam ni pun ramai pesyarah. Pesyarah memang dah confirm dah, memang engage dengan universiti. Okay, ni basically lah kan. Dia bukan apa dah, kadang you all pun kena ready dah. Kalau macam saya pun tak ada, dah lama dah pakai slide ni tak ubah-ubah. Maksud dia sekarang ni kita kena keluarkan satu slide untuk kita punya background lah. Kalau orang nak panggil kita talk, sekolah kita panggil ke, so kita kena ada sikit satu muka surat benda ni. Walaupun saya tak suka nak tunjuk, tapi kadang-kadang ramai orang request, Fazli boleh bagi profile tak? Kita bagilah ada yang dalam PowerPoint ni, sebab dia orang akan guna yang PowerPoint ni, jadi senanglah, dia orang tak payah, dia orang ambil je PowerPoint saya tu masuk dalam slide. Bila saya bagi talk tu, dia orang dah ada dah apa yang dia nak kongsikan. Okey, ni sedikit bukanlah motivation, tapi yang ini yang kita akan hadapi lah. So kena administrative and research work, kena digest and not run away lah. Jadi pandai-pandailah kita pecah masa nak buat kerja research, itu menulis artikel jurnal, dengan kerja hakiki kita lah. Kerja hakiki kita bekerja, dan kerja hakiki kita sebagai suami dan isteri di rumah. Okay, balance up antara teaching, research dengan extension lah. Kalau kata kita bukan lecturer, kerja kita lah. Dan kerja kita dekat industri, research dengan extension tu kita kena balance up. Research satisfaction, jadi tulis artikel satisfaction lah. Once you dapat submit, satu satisfaction. Dapat terbit, lagi high satisfaction. What is the impact of a research output? Jadi kalau tanya sekarang, kita bincangkan tadi, bila artikel kita dapat tulis, dapat terbit, tadi itulah impact factor, site score, dapat index kat Web of Science dan Scopus, dapat Q1, Q2. So artikel kita dapat citation, artikel kita dapat edge index, itulah impact dia. Okay, need industry engagement. Dalam tip dah beritahu dah, kita kena tulis artikel, invite orang industri dalam artikel kita. Boleh invite daripada profesor luar negara, kan? Dia tidak ada border lah, kan? Jadi ajak luar negara boleh, dalam negara boleh, akademik boleh, industri boleh. Research is complete.
not just only after get the result finding, but core business. So research yang complete bila kita dapat tulis artikel jurnal, and dapat citation dan action text. Bukan kata kita dah siap, okay, saya punya research complete. No, complete bila kita dah berjaya dapat publish artikel jurnal dan seterus artikel itu dah dapat citation dan action text. Go to citation, publish good article journal. Jadi kalau kita fokus pada citation, kita akan automatically kita akan produce good article journal. Okay, what's next? So kita akan bincang ni juga, iaitu bila kita ni menulis tesis, bila kita dapat tulis artikel, automatically you boleh dapat satu post iaitu consultation dan melakukan aktiviti commercialization. Okay, next apa lagi? So kita boleh dapat IP, intellectual property, dan menjadi usahawan lah. So sebenarnya kalau tanya saya tengah buat satu model lah, satu model yang praktikal sejauh mana kalau orang lepas mengaji PhD, dia boleh jadi freelance. So macam mana dia nak engage dengan industri untuk buat freelance? Of course dia kena ada it sound like mentor lah. So mentor, proper mentor lah, matured mentor lah, maksudnya mentor yang betul-betul provide professional services lah. Jadi so dia kadang-kadang tak biasa dengan dunia consultation, dunia IP, dunia commercial dengan entrepreneurship. Jadi kadang-kadang sekarang ni sama ada nak pakai field base ataupun home base. Ada orang lepas PhD nak duduk kat rumah je. So apa yang, kalau dia duduk kat rumah, apa yang boleh generate income? Kalau dia aim nak dapat 10,000 sebulan, apa kerja yang boleh dapat 10,000 sebulan duduk kat rumah lepas dapat PhD? Memang ada model dia. Of course dia tidak datang bergolek lah. Jadi kenalah banyak, bukanlah banyak benda tapi you kena buat. Dia tak boleh skip. Itu memang saya tengah buat. Dah ada pun sebenarnya tapi tak polish lagi. Okay. Alright, kesedaran dan kesediaan, continuous self-assessment, still remember that we are under construction. Ini saya lah, kalau you nak follow, okay. Saya selalu fikir saya still under construction lah. Jadi ada je yang tak lengkap. Dari segi education, lepas habis belajar, saya belajar lagi. So bila buat research, habis research, saya buat research lagi. Bila tulis artikel, saya rasa ada kelemahan, saya tulis artikel lagi. Itu yang kata under construction. Jadi saya tidak ada yang kata dah bila dah siap, tak siap. So habis je research, saya terus cari research lain sebab saya fikir saya ada banyak benda yang nak belajar. Okay, straight time and management, ini memang kalau tanya saya pun bab ni jadi researcher paling susah. Kita punya salah satu orang kata persaingan. Fazli, apa persaingan? Persaingan saya masa. Researcher dia punya bersaing tu adalah bersaing dengan masa. Kita bukan bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri sendiri. Bersaing diri sendiri kat part mana? Masa. Kan? No need lead prize winner. Jadi benda ni bukan kita je menentukan kita winner. Orang lain, biar kita buat part kita sehabis baik. So bila menang ke apa ke, itu appreciation daripada luar. Okay, contribution to nation kena fikir. Kalau kita fikir ni kita boleh pergi jauh. Okay, commercial research output, kalau kita tak fikir commercial, jadi itu jam lepas siap-siap lah. Jadi macam lepas research simpan. Saya memang selalu fikir, aku buat topik ni, aku buat research, aku dah siap research ni, aku dapat buat artikel, aku dapat IP, aku dapat gold award. Lagi apa saya dapat? Apa sumbangan lagi? Takkan tu je. Jadi saya selalu fikir yang tu. Okay, sales of realization, publish good article. Sama ada beredar Web of Science corpus ataupun kita terbit dekat top. Maksudnya sekarang ni, orang main versus, oh saya Web of Science tapi bukan top publisher. Saya Scopus bukan top publisher. Nak beritahu sekarang ni kita nak terbit Web of Science, Scopus, dan di top journal publisher. Sebab kita nak dapat impact, citation dan action index. Okay, persediaan. Ni contoh lah, dia just laju je. Okay, persediaan, ada yang orang tulis artikel, dia buat research pakai modal sendiri. Buat kajian sendiri, berkumpulan atau kerjasama. Contoh buat PhD pakai duit sendiri. Itu adalah modal yang you nak buat untuk tulis artikel. Membangunkan dan mengetahui tahap pengetahuan, kemahiran dan kepakaran. Jadi kita kena tahu kat mana kita punya strong, kat mana kita punya weaknesses. Bila tulis artikel ni, ajaklah kawan-kawan supaya artikel ni jadi artikel kolaborasi. Tidak perlu tamak wujudkan kolaborasi, apa mesej yang nak disampaikan dalam artikel tersebut. You kena nampak benda apa yang nak sampai, dan yang kita nak sampai tu orang akan ambil. Orang akan ambil dan akan cite. Apa dapatan baru atau sumbangan yang hendak dijelaskan, apa yang anda cuba sampaikan dengan berjaya meyakinkan pembaca. Whatever you write, kita nak meyakinkan. Nak yakinkan supervisor, yakinkan penilai, yakinkan audien. Okey, sedikit perkongsian dengan kemahiran dan pengalaman lalu bagi seorang yang masih under construction. Saya ambil secara ringkas lah. Jadi, dari segi nak tunjukkan research ni non-stop. Masa saya buat engineering doctorate, ini tajuk tesis saya. Okey, kemudian saya sambung benda tu, saya buat PhD. Kemudian saya pindahkan benda tu kepada pelajar-pelajar saya. Jadi pelajar datang kosong. Jadi kita pun boleh pecah-pecahkan tajuk buat master, pelajar degree. Jadi pelajar degree saya nampak ni tajuk ni, Critical Success Factor Sustainable Management Practice
in Malaysia automotive industry ni pun saya bagi dekat degree project untuk buat. Jadi benda-benda macam ni dia continuity. Okey, ini example research grant. Saya ambil sikit-sikit lah. Maksudnya jangan malu untuk mencuba semua jenis grant. Dulu dekat universiti dia ada REX grant. REX, ada ERGS, FRGS, PRGS, KTP, sapu semua. Supaya kita dah increase kita punya skills. Okey. Kemudian untuk publication, ambil semua concept paper ke, propose model ke, confirmatory ke, structure analysis ke, mana-mana jenis artikel boleh terbit, kita terbit. Kalau boleh terbit daripada bab 1, terbit pada bab 1. Okey, commercial. Yang kita kena jaga IP, copyright and trademark. Lepas ni kita akan cover sikit. So, saya memang pencinta measurement instrument. Jadi memang saya sekarang ni tengah tambah instrumen sebanyak mungkin. Okey, saya memang suka pada tools and alat. So, masa yang sama buat pelan-pelan, tulis buku, buat manual guideline. So, yang ni dah kurang dah ni. Saya stop untuk pergi jadi peserta inovasi 2013. 2013 ke 14 saya last. Lepas tu jadi juri ya sampai sekarang. So business partnership sampai sekarang lah. Ini memang saya punya aim lah, business partnership ni. Jadi kalau ada apa-apa, kalau saya melihat orang ada potensi, saya sanggup invest dekat dia punya talents ataupun potential. So kadang-kadang saya ada sesuatu, saya ajak orang lain untuk dipartner dengan saya. Alright. Kenapa jadi consultants? Sebab kita boleh keluarkan kita punya idea, konsep atau dipanggil business model atau framework. So kita boleh keluarkan scorecard, instrumen benchmarking, training module. Bermaksud bila jadi consultant, orang perlukan kemahiran kita. Orang perlukan pengetahuan kita. Orang perlukan guide kita. Diorang nak jadi mentee, kita kena jadi mentor. So kita ada benda, sesuatu yang boleh beri manfaat kepada orang lain. So kat atas tu lebih besar lah, business model, framework, scorecard, instrument benchmarking, training module, guideline, cost software, others development, business plan, advisor. Yang bawah tu basic bagi pensyarah lah. So consultant juga, tapi kepada PhD, master supervisor, external internal evaluator, editor board, reviewer, exhibition jury, itu basically consultant dalam akademik. Tapi kita boleh pergi jauh lagi. Okay, tips dan cadangan, fahami dan prihatin who you leader. So kalau tanya saya tak kisah siapa jadi leader sebab saya tak nak fikir siapa jadi leader. Tapi dalam kes ni saya tahu macam mana siapa leader saya dan saya kena tahulah apa kekuatan dan kelemahan dan apa interest dia. Fahami current KPI and interest. So kalau you nak pergi jauh dalam consider R&D, so kita kena jauh. Macam RMK 12, siapa dah khatam? Siapa dah habis baca RMK 12? Saya kena hadam. Saya kena tahu. Keluar je RMK 12, saya kena ambil tahu semua. Okey, saya kena tahu siapa leader-leader ni. Orang cerita pasal politik, saya tak ambil pot sangat. Tapi saya dah study background masing-masing. Saya dah tahulah dia ni siapa, dia tu siapa. Sebab because of dalam research and development, you kena tahu. Memang political sebahagian pada R&D. Tapi bukan kita nak tahu pasal, bagi saya yang emotion, human part tu saya tak nak ambil campur lah. Tapi saya nak kena tahu tentang link, connectivity tu. Bukanlah saya nak join politik. No. So nak kena tahu apa kekurangan. Bila dia ada kekurangan, kita nak propose benda tu. Biasanya selaku R&D player, kita nak melihat pada kekurangan. Kekurangan dekat Kementerian Kewangan, kekurangan dekat Kementerian Hubungan Manusia, kekurangan. Jadi bila dia orang ada kekurangan itu, kelemahan yang tu, kita nak bagi dia satu macam vaksin lah. So kita nak bagi satu development untuk pembangunan. Jadi macam saya tu, melihat kelemahan kepada satu-satu tempat untuk saya propose apa solution dia nak kena buat. Okay, kena tahu tentang situasi ekonomi dan persekitaran. Mula dengan apa yang ada dulu. Contoh, utilize PhD material. Ingat, you all ni dah ada tesis. Utilizekan tesis tu dulu. Ambil tahu apa tu benchmark dan innovation. Simple saja but very clear focus. Mulakan benda yang simple. Tapi itulah clear focus. Jangan ambil simple tapi sambil-sambil. Tak boleh. Ambil yang simple tapi very clear focus. Pose and trendy ada baik dan buruk ni. Maksudnya tunjuk-tunjuk lah. Masa sekarang ni lah belum apa-apa lagi buat satu kursus dah pakai blazer, dah pakai tie dan sebagainya. Saya tak tahu ada baik ada buruknya. Kalau saya memang saya tak prefer yang tu lah. Bagi saya dalam kamus saya bab pose dan trendy tu tidak menjadi satu kamus saya lah. Pesaing kita sebenarnya adalah diri sendiri. Jadi saya cakap lah pesaing pada saya adalah diri sendiri. Apa? Masa. Salah satu dia masa. Smart, berani dan kesediaan ambil risiko, integrated. Contoh 5P. 5P ni bagi dalam bidang akademik lah. P yang pertama adalah pengajaran. P yang kedua adalah penyelidikan. P yang ketiga adalah penerbitan. P yang keempat perundingan. P yang kelima adalah pengomersialan. Ada P yang keenam, namanya perniagaan. Sekarang ni universiti pun tak ada duit. Saya predict Malaysia tak lama lagi universiti tak ada duit. Dan yang universiti tak boleh bergantung pada kerajaan. Pada pandailah universiti create money. So kerajaan tak ada duit untuk bayar certain budget kepada universiti. Mungkin bagi very mild ya. Untuk bagi aktifkan
pembelajaran je. Jadi gaji pensyarah pun mungkin 50% dibayar oleh kerajaan, 50% akan dibayar oleh universiti. So benda tu mungkin, logik akan berlaku. Okey, penyelidikan. Okey, ni contoh-contoh penyelidikan kita ambil worldwide. Ni worldwide ni. Ni kalau siapa buat topik benda ni, you sangat bagus. Bukan boleh market dalam Malaysia, you boleh market luar negara. Pemanasan global, global warming kan, ni memang isu worldwide. Penyakit berjangkit termasuk COVID-19 ni lah. Penyakit tropika, adik-beradik dia orang lah. Keselamatan makanan, isu. Malaysia pening. Bawang pun tak cukup. Kalau India putuskan hubungan dengan Malaysia, tak supply bawang, masak kita. Kita nak makan tak ada bawang. Okey, keselamatan tenaga air, teknologi maklumat dan komunikasi ICT, pembuatan termaju tambah nilai, kesejahteraan masyarakat, societal well-being. Ini semua perkara-perkara yang consider bukan hanya isu di Malaysia, bukan di Asia Tenggara, Asia, tetapi melibatkan semua benua dan secara worldwide. Okey, kalau buat objektif dalam apa-apa pun, ini contoh nak buat objektif lah kan, short and straightforward. Main objective, realistic, achievable, not too many, reflect in scope, fundamental and output very important. So, kalau nak buat apa-apa pun, di masa depan ni bila kita tulis articles, so dia akan memberi impact kepada ni lah. Jadi kita tulis artikel pun, make sure artikel kita terbit tu bukan hanya untuk dapat indeks, bukan. Tapi artikel kita tu memenuhi spek. Jadi bila orang government tengok kita punya artikel ni, okay, boleh align dengan dia punya hala tuju. Dia realistik untuk orang industri. Tu maksud saya. Okay, research deliverable. So next, in future, in plan. So you all nanti boleh buat research atau buat artikel berkaitan kit, diagnostic, tools. Ini semua fundamental sistem, database, profiling, new plan variant, equipment, instrument, policy paper, new framework. Tadi yang kawan kita buat model baru, modul. So ni modul semua deliverable, guideline, index, teori, developing lain-lain. Penilaian semula kerangka penyelesaian mekanisme. Okay, perundingan. Apa maksud perundingan? Okay. Bermakna perkhidmatan profesional. Kita lah researcher beri perkhidmatan profesional untuk pihak luar. Pihak luar bukan diri sendirilah. Kalau you kerja dekat UPSI, bukan dekat UPSI lah, pihak selain daripada UPSI. Dengan bayaran yuran atau ganti yang bersesuaian dan biasanya tidak termasuk penyelidikan yang dibayar oleh kerajaan Malaysia. Jadi kalau kerajaan Malaysia dah bagi penyelidikan, so output penyelidikan tu bukanlah. Tapi kalau kita boleh apply daripada penyelidikan itu untuk generatekan satu benda lain, itu boleh. Yang mana tujuan utama pelaksanaan pendidikan tanpa keuntungan. Perundingan juga tidak termasuk tugas biasa dilakukan oleh akademik. Termasuk kalau saya penilaian peperiksaan, jaminan kualiti, jadi supervisor, jadi examiner, itu bukan perundingan. Perundingan adalah kerja yang kita dapat hasilkan. Okey, boleh mulakan daripada penyelidikan, boleh mulakan dalam penerbitan, kita keluarkan modul, keluarkan apa yang kita bincangkan tadi, dan benda tu orang perlukan perkhidmatan kita dan dia orang akan adalah kenakan bayaran. Itu normal lah, semua benda perlukan kos. Okey. Satu kegiatan yang melibatkan seorang atau berkumpulan. Jadi perundingan itu bukan semesti seorang, sama boleh buat kolaboratif. Kegiatan perundingan termasuk dalam definisi dalam seperti berikut. Perundingan di antara universiti dengan pelanggan dengan bayaran. Perundingan di antara staf universiti dengan pelanggan dengan bayaran. So adalah kategori-kategori itu. Okey, garis panduan pendaftaran projek, penggunaan kemudahan, pembelian aset, kos pembelajaran projek. Okey, ini contoh perundingan lah. So bayaran upah, tuntutan pelanjaan, bayaran terus, bayaran fee profesional, kadar dan kaedah agihan, penutupan projek. Okey, tak nak cerita sangat lah. Ini sifat perunding. Melibatkan dua pihak atau lebih. Dia tak boleh safe je. Dia kena ada mutual understanding. Ada dua pihak lah. Kalau ada dua pihak, ada pihak yang memerlukan, ada pihak yang menawarkan, baru berlaku perundingan tu. And kalau tak ada orang yang menawarkan dan kita tak boleh nak kita boleh menawarkan tapi tak ada orang yang nak benda tu pun tak jadi perundingan. Sifat-sifat perundingan inilah ni tak apalah perlu ada tolak ansur, mencapai objektif ataupun mutual understanding, masa melibatkan pengurusan intangible dengan tangible. Ni banyak lagi saya skip ni you all boleh baca. Okey. Dia jenis-jenis perundingan semua dekat sini. Panduan dan amalan perundingan ni contohlah saya buat di UPSI. Contohlah untuk semua orang kalau tahu lepas tulis artikel ni salah satu you punya kejaya boleh buat adalah menjadi perunding. Okey, ni jenis-jenis perkhidmatan perundingan lah dalam universiti. So ni adalah jenis-jenis perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar. Okey, nasihat analisis data, nasihat reka bentuk, laporan. Okey, so bila you tulis artikel you boleh jadi perunding untuk orang menganalisis data. Okay, memang dia tahu asal analisis data tapi nak menulis analisis data dalam artikel boleh jadi perunding. Perkhidmatan latihan akademik melalui teknikal dan bukan teknikal lah. Ni kursus-kursus, program kerjasama, program berkembar,
Betul, perkhidmatan pengurusan dan projek prasarana, kepakaran mengendalikan makmal, bengkel, sewaan, kerja pengujian dan khidmat. Jadi apa-apa khusus dia ni. Lain-lain perkhidmatan dia kendaki dipersetujui dengan mendapat kelulusan. Kalau macam saya dapat offer je, saya tunjukkan bos saya lah. Bos saya ni lah PM Dr. Jazimin ni. So bos, ni okey ni, jatuh perundingan. Okey, jatuh perundingan. Okey. Macam itulah, dia setiap universiti dia ada person in charge untuk kita dapatkan detail information. Yang ni perkhidmatan bukan perundingan. Kita boleh belajar, ini bukan perundingan. Menjadi peserta pembentang pengucap pertama bukan perundingan. Pemeriksa tesis, periksa tahun akhir bukan perundingan. Penilai kenaikan pangkat bukan perunding. Penyunting editor bukan perundingan. Tenaga pengajar bukan perundingan. Juri pertandingan inovasi bukan perunding. Penilai bagi siap makan program bukan perunding. Semua latihan dalaman. Maksudnya kalau lantikan dalam opsi itu bukan perundingan. Okey. Okay, pendaftaran perundingan macam inilah. Kalau saya adalah step by step ni, tak apalah sebab you all bukan opsi kan, tapi nak tunjukkan ada sistem dia. Okay, ini guideline dia. Ini guideline untuk opsi lah. Kita punya polisi. Ini polisi dia. Kalau di opsi adalah dia punya perundingan dia. Okay, nanti you boleh tengok lah yang ni. Okay. Okay, ini dia punya dasar. Nanti nak tengok dulu lah. Saya ada highlight dasar-dasar ni. Dari segi bayaran. Opsi bayaran tak banyak. Opsi ambil 10% je. Kalau you jadi perunding luar, 10% bagi kat universiti, 90% kita punya. Contohlah saya dapat job sebulan. Katalah saya dapat satu job dekat sebulan dululah. Saya buat training development Six Sigma dekat manufacturing kat Vietnam. Okey, katalah dia bayar 200,000. Katalah dia bayar 200,000 untuk sebulan. Kalau 200,000 duduk sana makan minum semua tanggung kan. Jadi dapat bersih 200,000, universiti ambil 10%. Jadi universiti ambil berapa ribu? Ambil 20,000. Lebih tu kita punya lah. Lebih kita punya. Gaji jalan macam biasa, cuti tak ambil. Jadi tu untungnya jadi perunding dekat universiti. Kan gaji tak kena potong, cuti tak kena potong. Setahun kita boleh outstation berbulan-bulan. Macam saya outstation penuh, hujung tahun ni penuh. Jadi dalam kes ni saya dapat duit dan duit tu bagi universiti 10% je. 90% kita ambil. Itu sebenarnya kalau saya cerita kat orang, kawan-kawan kata, "Weh, untung banyak ni jadi lecturer." Freelance pun memanglah kita dapat banyak, tapi tax kena bayar, nak kena bayar sana, kena bayar sini. Ni cuma ambil 10% je. Jadi itu kelebihan, nak beritahulah. Untungnya orang engage dalam perundingan ni ada punya kelebihan kat situ lah. Okey, ni borang pendaftaran perundingan. Contohlah ni tempat saya lah. Ni borang pendaftaran khidmat perundingan. Ni kat sini lah sama ada buat khidmat perundingan apa, contract research ke, service evaluation ke, conference ke, expert panel ke, professional service ke, testing maintenance ke, training atau lain-lain lah. Okay. Ni kertas kerja proposal perundingan. Contohlah, universiti kadang nak kertas kerja je, berapa muka surat tak kisah. Contohlah, konsultan membangunkan sistem sinergi kualiti kejuruteraan dan business scorecard. Dulu ada orang minta saya buat jadi konsultan untuk benda ni lah. So konsultan tu saya lah saya letak dummy lah, pakcik under construction, makcik under construction, anjuran institut ni. Jadi saya ceritalah berapa kos yang apa, saya letak 300,000 apa semua tu. So projek dalam tak lama, 1 Februari hingga 31 Julai 2020 contohnya. Simple kertas kerja je. Okey, lepas tu kita ceritalah apa aktiviti nak buat. Dalam 300,000 tu apa kenapa nak buat, cerita-cerita sikit-sikit dah. Okey. Alright, ini kalau nak bayar, orang nak bayar bukan bayar kat akaun saya, semua bayaran kena bayar dekat universiti. Universiti ambil 300,000 tu 90% bak saya. So 90% lagi dia akan back in ke saya lah. Universiti ambil 10% je. Tapi payment kena ke dekat universiti. Alright, laporan akhir projek perundingan pun sama, dia kena buat report. Report tu dummy je. Bukan dummy apa, just nak buktikan kita dah siap di projek tu. Buat ni saya simple je, tak adalah kompleks sangat. Okey, profil dan penjenamaan. Ini cerita dia lah. Cerita sikit kan. Kita pun dah modul yang terakhir. So selain daripada you come out dengan satu slide berkaitan dengan biodata kita, you all kena ada CV satu muka surat. Ini contoh CV saya lah. CV saya ni pun kena 2021 nak tukar rupa sikit lah. Kan? Jadi macam kawan saya kata kan, macam industry collaboration. Dia kata, bro banyak lagi ni kenapa letak sikit je. Itulah kecil hati kawan tak letak company korang kan. Jadi saya tengah fikir ada dua helaian CV lah. CV belakang tu senaraikan industry collaboration sebab dah banyak sangat kan. Ini antara benda-benda yang orang akan tengok sebab orang suka main infografik. So dia orang tak nak baca teks. So orang nak tahu berapa banyak dah research instrument. Macam saya ni ada 24 research instrument, dah ada 14 projek IP. So saya dah commercialkan ada 15,000, ada research grant ada 64 research grant, dah terbitkan 17 buku, editor board 74.
jadi chairman untuk conference ada 24, keynote speaker 8, contohlah kan. Jadi leader untuk research grant ada 17. Jadi orang nak figure-figure macam ni. Jadi kalau orang nak CV, saya bagi ni dulu. Kalau kata nak detail, baru saya bagi yang detail punya CV lah. So untuk kita kena prepare benda ni sebab ni salah satu platform orang kenal kita lah. So ini pun cara juga. Jadi bila orang dapat CV saya, okay, that's why lah Fazli ni banyak artikel kan. Dia ada 174 artikel jurnal. Ini tak update semua ni. Alright, ini instrumen. Kalau you nak tahu, saya memang buat satu page dia, instrumen. Jadi kalau orang nak buat research, katakan kawan saya kena tambah lagi sebab dah banyak dekat industri. Contohlah baru ni dia kata, Fazli, industri kita orang perlu, agensi kerajaan kita nak buat research pasal environmental performance. Siapa expert? Jadi bila sebut environmental performance, semua orang kata expert. Jadi masa interview tu saya cakap, Fazli, kenapa you nak ambil juga projek ni? Saya ada instrumen environmental performance. Yang lain pergi interview semua tak ada instrumen. Saya seorang jadi instrumen dan dia ambil saya lah. Jadi saya tahu macam mana nak develop saya punya skill dan saya punya ni supaya saya nak dapatkan apa-apa projek, saya akan beritahu kekuatan saya lah. Jadi saya kena tambah lagi. So kalau orang nak buat ISO pun saya dah ada instrumen, nak buat 20000 pun saya ada instrumen. Cuma in future saya nak come out dengan modul lah. Jadi orang kata saya buat tanda right lah. Kalau tanda hijau tu instrumen, tanda biru tu modul. Jadi orang akan prefer cari saya lah sebab Fazli dah ready instrumen, dah ready modul. Tu contoh lah. Dia satu lagi, dia patutnya instrumen dalam bahasa orang industri assessment. Kita sebut instrumen, orang industri panggil assessment. Jadi satu lagi bahan yang kita dah ready, kita ada modul. Tapi modul dia ada dua version, modul secara online dengan offline. Jadi kalau saya boleh complete benda tu memang saya tak gaduh lah. Maksudnya bukan saya cari dia orang cari saya. Saya cuma tengah blastkan benda ni je. Saya sharekan template ni, share je lah kat kawan-kawan saya dekat industri untuk bajet tahun 2022, apa yang perkhidmatan yang diperlukan dalam perundingan. Jadi penting, saya nampak ni, saya buat instrumen, semua saya terbit artikel jurnal. Itu yang saya nak share. Jadi orang kata, Fazli, you punya instrumen dalam bentuk apa? Dalam artikel jurnal, lagi orang yakin. Dalam jurnal lagi strong. Lebih lagi prefer lah. Ini consider kenapa saya galakkan you all terbit artikel jurnal supaya dia menjadi satu tiket untuk perundingan. Satu tiket untuk perundingan. Okey, yang lain-lain tu yang ni, ini pun satu, saya ada masalah paling besar untuk saya bila saya balik di UPSI, bidang saya ni, dan UPSI orang tak datang kalau bukan pendidikan. Kalau dia pendidikan, dia datanglah UPSI. Tapi kalau bukan pendidikan, kenapa dia nak datang ke UPSI? Strong ke UPSI ni kalau non-education? Tak strong kan? Jadi saya bukan terpaksa lah, something like kena promote diri sendirilah. Ini salah satu lah yang saya buat infografik, saya tulis lah. Ini kalau saya jadi supervisor, ni bidang-bidang saya boleh jadi supervise di UPSI lah, sebab UPSI ada program ni je. Saya boleh jadi supervisor bidang engineering teknologi, Islamic economic, strategic management, management accounting, financial management, managing information system, human resource management, marketing, entrepreneurship. Ni basically lah. So kalau siapa nak buat PhD bawah saya, local ke international, ni program-program yang saya boleh lah. So ekonomi tu tambah sikit lah sebab saya baru habis financial economic, tambah satu lagi financial economic. So ni supervise lah. Saya memang mengaku saya dah supervise lebih beratus sebenarnya. Elok sudah master dan PhD. Ini negara-negara setakat ni lah negara-negara yang saya jadi supervisor lah. Bukan hanya dengan Malaysia tapi negara-negara lain juga kan. Okey, ini contoh yang kita kena fikirkan lah. Ini what's next kan, kita dah bincang sekarang what's next. Okey, kalau buat apa-apa macam saya sendiri, buku tak banyak. Yang buku yang laju, buku 3 ni lah. Maksudnya buku ni senang lah, kementerian cukup suka lah. So nak buat business plan, saya dah ada buku, dah ada sistem, dah ada apa. Nak buat balance scorecard, nak buat performance pun ada. So ada ekonomi pun ada. Dia adalah buku, yang ni buku fizikal lah, e-book lagi banyak kan. Alright, ini contoh. Saya kena buat macam ni sebab orang bukan nak banyak-banyak pun. Okey, Fazli, you ada apa? Saya boleh buat transformasi pemasaran digital untuk koperasi mikro. Okey, saya boleh buat keusahawan awal kanak-kanak. Kadang-kadang dia nak tengok ni je, tengok gambar. Fazli, panggil Fazli datang meeting. Contohnya kan. Kadang-kadang kena buat satu page poster macam ni, blast dekat email supaya orang nak tahu apa kita boleh buat. Ini masjidpreneur penjanaan dana ekonomi masjid ni, contohnya lah. Ini banyak jugalah kita buat free training kan. Kalau masjid rasanya kita kena bantulah dari segi pembangunan ummah tu, bantulah masjid. Macam mana masjid tu lebih baik dari segi pengurusan, kita datang je kan. Okey, pengomersialan. Ini aspek pengomersialan lah. Jadi nak beritahu bahawa kita tulis artikel ni dia punya stepping stone. Maksudnya batu loncatan untuk kita pergi kepada perundingan dan pengomersialan. Jadi pengomersialan ni memang ketara lah. Ketara sangat kat Malaysia ni. Kita government pump duit dekat universiti banyak duit tapi return tak banyak.
Kan ni yang kita kata kita kena ada idea pengomersialan R&D pacu. Kita banyak poser and trendy lah. Itu ayat saya. Saya ingat lagi 1994 pun saya dah guna lagi. Kau ni poser lah, kau ni trendy lah, poser. Tapi terima hakikat sampai tahun 2020 pun kita masih lagi poser dan trendy. Dari segi luar nampak hebat, tapi sebenarnya kita tak cukup. Proof yang kita sebenarnya ialah orang negara luar dah break even dah. Government bagi 2 juta, universiti boleh pulangkan balik 2 juta tu. Tapi kita kat Malaysia, government bagi 2 juta dekat universiti tak pulang balik. Habis gitu je. Kan? Alright, ini cerita lah kan. Cerita tentang macam mana nak tarik minat R&D dengan industri. Memang ada problem. Universiti tak engage dengan industri. Okey, ini senarai kajian. Tapi data ni tak betul. Data ni tak betul. Tapi at least dapat beri gambaran bahawa kita masih lagi jauh ketinggalan lah. Okey, R&D short sendiri. Ini R&D short sendiri dekat universiti. Okey, gaji pensyarah dia takut lama. Ini kesian sebenarnya pensyarah. Sebenarnya government tak boleh nak bantu pensyarah sebenarnya. Gaji pensyarah sama dengan cikgu dah sekarang ni. Kalau tanya saya, student saya, buat apa nak jadi pensyarah, jadi cikgu? Gaji cikgu lagi besar daripada gaji pensyarah. Buat apa nak jadi pensyarah? Jadi memang dekat Malaysia problem sikit lah. Antara gaji pensyarah yang terendah mungkin Malaysia kot. Okey, skim lapuk jelaskan kualiti pensyarah. Ini pun sebab lah kenapa orang pensyarah kat Malaysia, tak tahulah, bagi saya mungkin faktor kewangan kot. Financial punya part. Jadi sebab tu kita tak boleh pergi jauh sangat. Okey, dah ibu pensyarah diberhentikan, usaha galak IPTA lahir usahawan. Tapi bab IP bagus buat Malaysia ni. Itu yang something yang kita kena looking. Dan saya dapat figure ni. Malaysia IP tinggi tapi tak boleh buat apa dengan IP tu. Maksudnya kita invest berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion ringgit untuk IP. Contohlah kan, kita patent 30,000. So saya pun tanya, berapa break even? Tak boleh jual lagi produk ni. Tapi masalah government dah bagi dia 30,000 dah. Okey, ada setengah orang, ada yang bidang tertentu dia break even. Contohlah macam saya tak perlukan IP yang mahal, saya buat copyright. Copyright baru RM100. Tapi saya dah bagi return 10,000 contohnya. Macam saya tak gaduh dekat IP sebab saya kata, Fazli 10,000 sikit. Saya bukan tengok pada 10,000. 10,000 tolak dengan 100, 9,900. Jadi saya dah bagi kat kerajaan duit 9,900. Yang kau patent kau 30,000, berapa banyak duit bagi kat kerajaan? Itu cerita dia kan. Jadi kalau tanya saya IP, sebab tu saya IP tak pergi jauh, saya pergi copyright je. Jadi bila kalau universiti kata aku dah break even aku guna duit universiti, aku dah pulangkan balik dah duit tu kat universiti. So aku tak ada hutang dengan universiti. Tapi kalau kawan saya ramai yang patent, dia patent 50,000, 30,000 tapi apa return dia bagi? Dia tak ada return nak bagi. Memang betul ada IP boleh nak pangkat jadi profesor tapi you tak bagi return. Tak bagi return. Bagi saya kalau orang dalam bidang bisnes dengan management dipikir return, ROI. Okey. Ni pengomersialan harta intelek, hak cipta copyright. Okey, saya cipta copyright lah sebab saya tak tahu modul kita ke berapa tapi ada requestkan kawan kita tanya pasal copyright. Saya cerita sikit copyright lah Apa itu harta intelek? Ciptaan atau karya sastra, seni atau simbol, nama, imej atau reka bentuk yang digunakan dalam perdagangan. So nilai yang boleh dijual, nilai yang boleh dibeli. Jadi harta intelek ni nak jual ke orang pun boleh, nak beli pun boleh. Untuk yang dilesenkan, kita panggil kat sini pelesenan lah. Nilai yang boleh dipindah melalui wasiat. Ingat IP adalah, saya ada copyright, saya boleh wasiatkan untuk anak saya. Contohlah bila dah senior rasanya semua IP copyright saya tukar nama kepada anak saya lah. Jadi bagi copyright tu kepada anak. Jadi mungkin harta tak ada, nak bagi kereta buruk, nak bagi rumah satu ni je. Jadi harta tak ada. Jadi abah bagilah kau copyright ni. Jadi benda tu boleh dipindah milik. Okey, pelindungan harta intelek, melindungi hak pemilik daripada pesaing. Menggalakkan inovasi, menyediakan aliran pendapatan, nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini contoh orang yang terlibat ataupun orang yang paling penting dalam harta intelek adalah MYPO lah. So dia base kat Bangsa. Saya pun tak pernah pergi kat tempat lain melainkan kat Bangsa ni. Cuma sekarang dah mudah banyak boleh secara online. Ini dia punya main page lah untuk MYPO. So dia ada patent, cap dagangan, reka bentuk, penunjuk geografi, hak cipta. So kita kalau artikel jurnal kat hak cipta ni. Sebab literasi. Maksudnya you nak protect dekat artikel gambar rajah model, framework, table. So kita boleh copyright. Ingat copyright ni boleh benda yang dah diterbitkan atau belum diterbitkan. Kalau you dah terbit artikel jurnal tapi dalam jurnal tu ada gambar model, tetap boleh copyright walaupun artikel dah terbit ataupun belum terbit lagi. Dua-dua keadaan boleh. Okey, macam mana lah orang industri nak involve macam tu? Ketuk pintu je. Saya sampai dulu sampai sekarang my word is not the door. Orang industri nak panggil saya mimpi. Saya selalu fikir aku tak akan mimpi orang industri akan datang.
Pergi setengah tempat tu, ketuk, salam, jumpa, kerja. Itu je. No politik at all. Saya memang tak engage langsung politik. Jadi konsep dia, saya percaya atas usaha. Yang ketuk pintu berikut. Kawan saya pun kata, bro, benda tak rugi. This is a free. Kau nak engage dengan universiti, bawa kau punya projek. Sekarang zaman semua soft copy. Kau email je, aku boleh bagi link email tu. Atau kau buka je kat website, aku punya pengarah apa, kau email je. Try and error, bro. Zaman sekarang bukan konsep dia orang nak tunggu. Kita kena pergi dulu. Jadi orang industri, kawan-kawan saya propose lah. Kan? Macam saya ada part yang confidential lah. Dia nak promote apa-apa, kata, bro, kau buka website, dekat situ ada bos aku, kau email dekat dia. Dah. Nak jumpa. Aku tak tahulah, kau nak jumpa tu kau jangan tanya aku lah. Aku dengan bos aku tak kenal. Jadi apa-apa sekarang ni, kalau kau nak, kau propose secara betul. Knock the door je lah, ketuk pintu je. Macam tu lah kawan saya kata, Fazli, ini kau try lah. Aku dengar cerita nak. Okay, malam ni kita buat kerja. Tengok dapat email, kita email. Esok-esok lusa, dia tak kenal kita. Biasa orang tak kenal kita. Okay, nak jumpa. Sekarang ni online lah, meeting apa semua. Apa Fazli buat, apa you nak bagi dan sebagainya, yang tu. Jadi kalau tanya saya, orang industri nak masuk akademik ke, orang akademik nak masuk industri ke, kita pergi dulu. Bukan nak tunggu orang cari kita. Kita siapa nak cari orang cari kita. Jadi kita pergi dululah. Okay, alright. Saya sambung copyright kan. Okay, copyright ni hak cipta lah. Ini nak berita kaitkan kita punya artikel lah. Biasanya artikel sangat rapat dengan hak cipta, sama ada 3 lah. Copyright, trademark dengan patents. Cuma patent cost tinggi lah. Jadi macam kalau universiti ada bajet kan. Tapi kalau kita secara personal, mana nak cari duit untuk patent. Kan? Elemen hak cipta. Untuk hak cipta ada karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman, siaran. Yang kita last kali tu. Karya terbitan. Artikel jurnal dekat karya terbitan. Kan? So banyaklah kat seni sastra ni lah. Buku, risalah, manuskrip, karya koreografi, artikel nampak. Kita kat sini. Kita kat sini. Okay. Hak cipta merupakan pemberian hak eksklusif. Ni, undang-undang tempoh 50 tahun kepada pencipta untuk mengawal penggunaan karya. Malah dia valid bukan 50 tahun, 50 tahun selepas kematian kita. Okay. Jadi macam-macam lah kena buat. Jadi kita punya hak cipta ni, beza orang kata, saya buku dah copyright. Ya, buku copyright oleh siapa? Oleh library negara. Sekarang ni kita kena buat copyright kerana dikawal selia oleh Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Haiwan Pengguna. So kalau buku-buku lah supaya orang lain tak boleh terbit buku. Tapi sekarang masalahnya kita bukan nak protect buku. Tapi konten dalam buku tu, dalam tu ada model. Orang lain ambil model kita tu untuk jalankan perniagaan. Contoh, saya buat buku. Buku tu murah je RM10. Tapi dalam buku saya tu ada framework. Nyolofa ambil framework saya nak buat perniagaan. Dan saya tak boleh nak dapat apa-apa. Tapi kalau model dalam buku tu saya buat copyright, Nyolofa guna, Nyolofa kena bayar royalty kat saya. Tahu tak beza dia macam mana? Beza buku dan benda hak cipta. Buku bawah penerbitan bawah library negara, perpustakaan negara. Tapi kalau copyright bawah Kementerian Perdagangan dan Negeri dan Haiwan Pengguna. Dari segi undang-undang ada akta dia. Jadi kalau orang buat perniagaan, contohlah orang buat strategi apa-apa, kita tahu ni model saya. You niaga juta-juta, you pakai model perniagaan saya dan model perniagaan ni dan you kena bayar royalty. Dan saya jelas, you mulakan perniagaan pakai model ni pada tahun 2021. Dan model ni saya dah protect dekat copyright since 1995. Contohnya, dah lama kan, 20 tahun contohnya. So dia kena bayar royalty kat kita. Ataupun kita boleh saman. Malaysia punya saman ni mesejnya juta-juta lah kan. Jadi Tribunal Hak Cipta memberi lesen kepada pengeluar dan menerbitkan suatu karya. Jadi penting kalau orang lain nak ambil hak kita self defend dulu. Kita protect dulu, dapatkan copyright. Nak saman dia ke apa ke dan sebagainya tu cerita nombor 2. Yang paling penting macam you all buat PhD kan, taruh orang ambil conceptual framework kita, copyright siap-siap. Dia siap PhD dulu. You siap lambat. Tapi framework tu you copyright dulu. Kalau jadi couple kata, Fazli, you tiru tesis orang. Tiru kenapa? Dia dah terbit. Dia terbit tesis dia bila? 2020. Dia tiru saya. Saya nak saman tesis dia. Kenapa? Saya nak saman tesis dia, saya nak saman universiti. Lagi goyang universiti. Kenapa? Macam mana you benarkan pelajar boleh siap PhD tesis? Kerana gambar rajah model tu saya dah copyright dah pada tahun 2015. Universiti jarang menang. Universiti jarang menang kena saman. Biasa universiti kena bayar. Sebab universiti tak kuat. Universiti tak kuat dari segi undang-undang. Jadi kalau orang luar, orang industri saman universiti, memang universiti goyang lah.
Jadi dalam kes ni, kita bukan nak kes saman. You nak self defense. Apa-apa, kalau risau, you dah punya PhD. Mungkin macam saya buat PhD 9 tahun. Risau orang ambil tu, copyright siap-siap. Kan? Hak cipta, karya sastra seni dan muzik tempoh perlindungan adalah semasa hayat pencipta dan, nampak ni, pencipta dan 50 tahun selepas kematian. Ni cerita dah, ini cerita lain dah. Kita tahu hak cipta paling banyak muzik, filem, tu banyaklah skrip. Jadi kita punya part literasi lah kan. Okay, ni boleh baca nantilah kan. Okay, prosedur memohon copyright. Inilah, kena isi borang. Kita lebih pada CR1. Kita lebih kepada karya asal. Ini karya terbitan, maksudnya karya orang. Kita nak translate dalam bahasa lain. Jadi kita lebih pada CR1 lah. Untuk kita berdebat, untuk orang yang buat PhD atau researcher, kita pakai borang CR1. Okay, alright. Inilah adalah sikit notes kat sini lah kan. Karya asal ni lah sastra, muzik, filem, perakaman, siaran, sastra kita kat sini. Ni karya terbitan ni punya terjemahan. Jadi kita tak terlibatkan terjemahan lah. Tak tahulah kalau you all terlibat terjemahan kat sini. Tapi terjemahan ni tak ada value sangat lah. Sebab tak, yang paling penting karya asal. Ni kita karya asal. Okey, kalau contoh satu karya seni, gambar KLCC satu karya. Banyak karya yang berkaitan antara satu sama lain. Gambar KLCC dah bangunan, maksudnya dia berkait. Banyak karya tidak berkaitan. Contohnya gambar KLCC, gambar Apple. Dia ada gambar karya yang berkaitan, ada karya tak berkaitan atau satu karya. Yang kita ni banyak CR1 lah ni. Kalau borang CR1, maksudnya satu karya, gambar KLCC. Kalau banyak karya yang berkaitan, juga isi borang CR1. Kalau banyak karya tidak berkaitan, koleksi itu kena pakai borang CR2. Jadi kita lebih pada borang CR1. Okey, alright. Tak apa, siapa yang ada urusan tak apa. Saya nak habiskan sikit je lagi. Okey, ni borang-borang yang kita kena buat lah kan. Kalau kita baik bidang sastra, PDF ke, zip ke, program komputer, kita boleh pagilah file dia. Maksudnya nak pakai hard copy pun boleh, nak pakai soft copy pun boleh. So kat sini adalah kos-kos lah untuk borang CR1. Kita dalam RM15, CR2 RM30, CR1 RM15. So kita borang CR1. Deposit karya kalau CD RM30, kalau thumb drive dalam RM50. Okey, kalau kita nak pakai CD 30 campur 15 baru RM45. Ini yang type A RM45, RM60, RM65. So kos kat sini isi borang CR1 dengan deposit karya RM45. Kat sini RM45 kan. Biasa CD cukup lah kita ni. CD pun dah cukup dah Okey, alright. Ini yang benda yang boleh dipindakan lah. Contohnya meminda kesilapan perkeranan. Contoh I mix you, nak pindah I miss you boleh. Meminda kesilapan ejaan pada nama pencipta penemunya lesen. Yang tak boleh, pindaan pada penyusunan ayat. Contoh I love you, pindah you love me. Tu tak boleh. Dia ada benda lain, isi borang CR6. Tu benda lain lah nanti. Okey, flowchart permohonan copyright. Okey, saya cerita dari awal lah. Kita isi borang CR1. Ni dekat ni. A. Kemudian kita kena isi statutory declaration. A copy framework dengan fees. Okey, ini ada nombor 2 ni. Proses sumpah. Kita kena buat declaration, matikan stamp. Ini kita kena buat. Jadi 2 kena buat. Isi borang, kena dapatkan satu klien. Dia dah bagi, dah soft copy. Kita tengah edit je. So masukkan nama dengan nama part yang kita nak copyright. Isi borang statutory declaration, 2 copy. Kena dapatkan mati stamp lah. Chop surat sumpah. Okay, lepas tu kita punya copy, salinan kita sama ada hard copy atau soft copy CD tadi tu kan. Jadi lepas tu fees kita dah bayar lah. Jadi berapa bayaran ni, jadi dah cukup semua maklumat ni, dia boleh proses lah. Okay. Kalau kita pakai orang tengah tak? Contohnya universiti pakai orang tengah, kita pakai agent. Jadi kalau pakai agent kena isi borang CR3 lah. Kena isi borang lah. Tapi kalau kita tak pakai agent, kita straight terus pergi counter. Jimat banyak kan? Pakai agent banyak ambil duit kat sini. Jadi universiti memang banyak duit, dia pakai agent. Jadi pergi counter, examination, payment, receipt, kemudian kita akan selesai. Okey, sekarang ni ada praktis baru. You boleh submit borang bersama CR5. CR5 ni sijil. Saya prefer belilah sijil ni. Sebab sijil tu nampak macam established sikit lah. Maksudnya kalau kita buat kertas kerja, saya kalau buat kertas kerja, belakang saya attachkan saya punya copyright. Jadi attachkan sijil, sebab sijil ni bukan mati kita punya cop mohon tu ada, yang cop merah tu ada. Jadi nampak macam strong lah kertas kerja kita. Okey. Jadi tadi RM45 campur sijil RM50. RM95 je copyright. Bukan mahal pun. Kenapa tak nak copyright? You hasilkan model siang malam setahun fikirkan conceptual framework. Protect lah. RM95 je. Kan? Okey, borang CR1 ni macam inilah. Ni borang dia. Macam mana nak isi borang macam inilah. Nampak ni? Kalau English lah. Nampak ni? Dan section A ni. Apa kita kategori? Literasi. Bila kita create? 2/1/2020. Ini penting ni.
Bila tarikh kita create. Okey, kemudian kita masukkan detail lah, nama, IC dan sebagainya. Okey, dekat atas tu nampak tu. Dekat atas tu section B, kita dah bagi section A tadi, Section A tadi. Okey, kita nak bagi ni section A kategori, kita pergi section B publication. Yang kita nak protect ni dah publish ke belum? Kalau publish tulislah publish. Kalau tak publish kliklah unpublish. Okey, kalau publish bila? Saya tulislah publish pada 2 bulan 10 2022. Contohnya kan. Jadi 20. Sorry 2020 sorry. Jadi date first publication bila? Kat mana? Kat Malaysia. Jadi kita detail lagi maklumat kat sini. Ni bila dah siap nanti, dia bukan sijil Ini maksudnya yang tanpa sijil dia bagi macam ni je. So yang ni yang kita kena simpan LY2016003054. Ni kod kita lah. Kalau apa-apa kalau orang kata saya dah copyright, ni nombor copyright saya. Ini contoh copyright lah. Ini benda yang copyright dah ada kan. Okey. Ini contoh copyright lain lah. Nampak ni copyright yang dah lulus. Okey, kita boleh attach juga nama orang lain. Katalah you dilibatkan lebih daripada seorang, boleh masukkan nama-nama orang lain. So tapi kena lampirkan orang lain lah untuk lampirkan nama lain. Okey, ini maklumat dia. Okey. So ni maklumat untuk lampirkan nama orang lain. Okey. Okey, kita kena klik lah kat sini. Section G declare the author of the work, the owner of the copyright in the work. So kadang-kadang kita kena tahu the author of works. Okey, author tu kita. The owner ni universiti. So kalau kita protect dekat universiti, owner tu universiti lah, author tu kita lah. Tapi owners tu universiti. Sebab tu dia kena isi borang CR3. Tapi kalau kita tak pakai universiti, kita protect sendiri, dua-dua ni kita punya lah. Dua-dua ni kita punya. Okey, ni contoh lah nampak ni. Universiti, dia akan tick owner of the copyright. Ini nampaknya saya punya pengarah ni. Jadi kalau universiti dia isi borang, dia akan tick owner the copyright. So dia bukan authors of the right, tapi dia owner. Sebab saya adalah pensyarah dekat UPSI, jadi milik copyright ni milik universiti lah. Sebab tu universiti bayar, sebab nak jadi milik dia. Okey, borang CR tu tak terlibat lah, melainkan kalau you nak buat penterjemahan. Okey, borang CR3 untuk yang perwakilan. Sama ada pakai agent dia pakai CR3 lah, ataupun universiti yang buat, so universiti wakilkan diri, so universiti kena pakai isi borang CR3. Kalau kita buat sendiri, pergi walk in sendiri dekat Bangsa contoh atau Maipo, kita tak payah isi borang CR3. CR3 tu untuk representative. Ni sample statutory declaration individual lah. Ni isi borang je, dia dah bagi dah. Kita tinggal tukar nama kita je. Yang warna biru tu, warna hijau tu tukar nama kita dengan alamat. So I am the author bla 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 entitled. So warna ABC tu apa nama projek kita? Lepas tu kita letak, kita just tulis dekat tulisan warna hijau ni je. Itu saja. Lepas tu pergi kat jual sumpah, lepas tu kita akan sign depan jual sumpah tu bayarlah RM6. Buatlah 2 salinan RM12. Tadi campur RM45, campur 50, campur 12. Jadi berapa? RM95 campur 12, dah berapa kat situ? Dalam 100 berapa? 107. Bawa RM107. Okey, ni detail ni kena lengkapkan. Ini kalau melalui company, tadi individu, kalau company macam ni. Ada yang you nak save, ada yang you nak protect under company. Ni under company lah. Okey, copyright fees ni lah dia pecahan tadi. Okey, jadi tengoklah berapa harga dia. RM100 je. Ini pecah-pecah lah pakai CD. Yang beza ni kat sini lah. Nak pakai CD-ROM ke, nak pakai DVD ke, nak pakai apa, charges kat sini. Kalau dokumen hard copy lagi murah. Nampak? Saya biasa 125 muka surat lagi murah. Kalau pakai CD RM30, kalau pakai hard copy baru RM10. Lagi murah RM10 kan. Jadi berapa ringgit je sebenarnya kena bayar. Tadi kena bayar RM15 je. RM15 campur RM10. Jadi murah banyak. Murah banyak yang kita untuk kita ni. Tapi ni tengoklah CR2, CR1. Kita kena tengok CR1 ni. Kita kena baca CR1. Kita CR1. So kat sini lah RM10 campur dengan RM15. Baru berapa? RM25 je kat situ. Okey. Borang CR5 dah dapat sijil. Ni kena isi. Siapa tak isi tak dapat sijil. Kena isi maklumat CR5 ni isi borang. Inilah rupa sijil ni. Ni asal. Sebelum dapat sijil, you dapat macam ni je. Yang tak nak sijil, ni je you dapat. Ni je you dapat. Okey. Kalau yang mohon sijil RM50, dapat sijil macam ni. Nampak? Yang ni saya kata. Macam saya ni lah kan. Atas pemohon Universiti Pendidikan Superior sebagai empunya dan Nurul Fali sebagai pencipta. Sebab yang ni protect bawah universiti. Inilah hak cipta ni RM50. Kan? Ataupun yang macam ni. Kan? Yang ni copyright lalu universiti lah. Okey. Contoh hak cipta copyright pengomersialan. Jadi dah dapat copyright tu bolehlah buat poster-poster macam ni. Macam ni kan. Ni TM. Dia TM ni tak buat trademark lagi. Kalau dah siap trademark dia R. R macam mana? Sekejap saya tunjuk R macam mana. Ada yang dah siap R. Ni macam ni. Mamit.
Mami R ni mesti dia dapat trademark. Trademark ni dalam 2008 lah lebih kurang. Jadi kalau nak buat dapat R tu, tu maksudnya sekarang ni macam contoh Fazura dan Neolofa lah. Neolofa pakai R maksudnya Neolofa dah registered. Kalau Fazura baru pakai TM. TM tu cop. TM ni tak payah register. You buat satu produk letak TM. Law dekat Malaysia TM tak ada apa-apa. Jadi orang boleh pakai nama Fazura. Fazura jangan mengamuk pula lepas ni. Kalau nak pakai Fazura sebab Fazura tak register. Tapi kalau Neolofa dia register. Itu contohlah pentingnya takut orang nak pakai nama Mamit ni register siap-siap. Sebab tu letak R ni. Kan? Easy urus. Register contohnya. Okay. Ni reference. Okay, selesai dah. Okay. Selesai dah modul 21. Saya buka soalan sebelum saya nak bincang bahagian yang terakhir. Iaitu kita punya artikel jurnal ke mana jalan kita nanti. Okay. Kalau adaptation, questionnaire, instrumen luar negara, translation, Malay adakah perlu guna? Okay, ni panjang Stevie. Panjang cerita. You kena dapat kebenaran empunya milik dulu. You kena selesaikan ethics part you dengan pemilik questionnaire yang you adapt tu. Tu kena selesaikan kat situ dulu. Dah selesai kat situ, dapat persetujuan apa dan sebagainya semua. Jadi you boleh copyright. Tak ada masalah. You boleh copyright untuk adapt. Tapi selesaikan dengan empunya yang asal. Itu yang paling susah sekali. Selesai bahagian tu dulu, nanti copyright. You kena bertanya awak jangan selindung. Cakaplah saya nak harta intelekkan questionnaire ni yang saya dah adapt. So benarkan tak macam mana? Ataupun dia nak boleh tapi dua nama. You dengan nama dia lah. Mana tahu dia nak sekali nama dia sekali join. You kena adalah mutual understanding dengan dia. Kan? Mahal agent. Memang mahal. Better buat sendirilah. Better buat sendiri, tak sampai sehari settle. Betul. Bukanlah agent pun buat kerja dia kan. Dia mungkin ketika tu dia ada knowledge, kita tak ada knowledge. Ketika itu pula kita memang perlukan segera. Jadi itu option yang ada. Okay, kalau tak apalah, itu rezeki dia lah. Tapi kalau kita dah tahu, kita buat sendirilah. Kan? Tapi banyak, kalau tanya siapa, tanya saya Mazidah. Kalau Mazidah you fikirkan, you nak buat satu kertas kerja. Lepas ni nak buat job perundingan ke, nak buat kertas kerja, nak dapat research ke apa. Okay, kita dah tulis dah proposal kita. Dekat belakang tu kita letak support document. Cuba bayangkan kalau orang tengok kita ada copyright kat belakang. Orang punya yakin dengan trust tu tinggi. Okay, Fazli, bagi talk pasal pembangunan research ni, orang pergi kat belakang, saya ada copyright model untuk pembangunan research. Orang confident, nak bayar kita lebih pun orang confident bahawa, okay, Mamat ni kalau ajar kita hari ni pakai dia punya own idea. So dia ada modul dia sendiri. So dia ada kekuatan. Jadi kalau kita nak bayar dia lebih pun tak ada masalah. Sebab kita panggil kenapa dia? Sebab dia ada own modul. Yang itu yang saya belajar government. Saya pernah kata, bro tak boleh up lebih sikit je. Up lebih sikit tak ada masalah. Cuma itulah standard lah. Kalau mahal sikit kena masuk tender. Tak kisahlah tender tu. Aku nak beritahu bahawa yang benda aku dah buat ni dah ada modul. Siap marah dengan saya. Kenapa kau tak cakap kau ada modul? Kalau modul boleh up lagi. Kau letak 50,000. Jadi beza. Government pun tahu. Kalau setakat berceramah, buat bengkel, buat workshop tu yang bawah 19,000 je. Tapi kalau dah ada benda yang you buat tu, bayangkan modal RM100, tapi kita boleh dapat job 50,000. Tu contoh yang kita kena belajar lah. Jadi, okay, copyright ni benda yang bagi saya, kalau saya pun, susah-susah nak cepat sangat ni. Kertas kerja nak hantar bulan depan, macam tak strong je kertas kerja kita. Cepat-cepat pergi dapat copyright tu, dapat yang very basic pun tak apa. Lampirkan kertas kerja kat belakang, baru kita dah jauh ke depan. Jadi orang nak tawarkan kita punya projek, bahawa kita paling ready berbanding dengan orang-orang lain. Tu dia. Dan saya lampir artikel-artikel jurnal. Buat apa kalau you ada artikel jurnal, ada projek yang berkaitan dengan artikel jurnal, lampirkan sekali. Supaya orang tengok, grup ni ready lah. Dah ada copyright, dah ada modul, dah ada artikel jurnal. So benda tu semua jadi aset kepada saya lah bila saya nak berhadapan apa-apa saja projek pembangunan yang saya perlu rebut. Maksudnya nak dapatkan grant, nak dapatkan projek, nak dapatkan perundingan. Apa artikel yang saya letak belakang. Copyright saya letak belakang. Ada modul saya letak belakang. Kan? Orang lain hantar kertas hantar projek nipis, kita hantar tebal. Tapi to be professional lah. Something like biar orang nampak. Kadang-kadang kalau nampak professional saya tak letak pun full artikel, saya letak cover depan je. Okay. Alright, ada soalan nak tanya? Setakat ni. Soalan Stevie tadi saya lupa nak respon. Isi borang CR1 je. You boleh guna borang CR1 tetapi kena dapat kebenaran daripada empunya asal. CR2 ni nak translate, kalau kata buku Japan, nak translate kepada bahasa Melayu, buku tu kan, tu translation.
Penterjemahan. Banyaklah penterjemahan negara tu, banyaklah orang pakai CR2. So kita still CR1, karya asal. Tapi kalau saya advise paling baik adalah kalau saya ambil orang punya, saya ajak orang tu sekali. Aku nak copyright tapi aku letak nama kau sekali dapat dua-dua. Sebab kita pun tahu tanpa dia tak adalah kita punya copyright ni, kan? Okey. Dia boleh je kalau Stevie tak minta kebenaran author asal. Sebab dia pun tak tahu kalau lagi author asal luar negara. Tapi kalau dia tahu, masaklah kita. Bukan kata kita tahu, orang lain yang bidang sama dengan kita tahu yang bahawa kita copyright tanpa kebenaran. Oh, teruklah kita. Kan? Kurus kita nanti. Kurus kita nanti. Jangan buat benda itulah. Kan? Siapa nak kurus cepat, buatlah perangai macam ni. Kan? Makan sup tak ada garam lah jawabnya kan. Dekat saya pernah bergurau dengan kawan dia, nak kurus cepat buat perangai je lah. Masuklah penjara makan sup tak ada garam. Kuruslah cepat. Kan? Okay, alright. Kita pergi bahagian yang artikel jurnal. Okay, kita dah bahagian ujung kita dah bahagian ujung. Kita dah habis bahagian ni tadi. Okay, kita dah habis bahagian topik ni tadi. So kita nak bincang ni lah supaya nak dapatkan motivasi ke you all ni, saya buka lah ni. Saya harap you boleh tampal kat dinding lah. Kalau siapa dia buka apa? Pergi ke office kat bilik pensyarah, pelajar masuk pun kagum. Bagus pensyarah aku ni ada produk. Kan? Jadi tunjuk. Cuma ada nombor IC lah. Nombor IC ni kena tutup sikit lah. Okay. Alright. So what's next? So sekarang ni dah habis. Lengkap dah semua 21 modul. So nanti kita akan sediakan sijil. Maksudnya sijil untuk batch keempat lah. So yang lain tak ada sijil lah. Untuk batch 1, batch 2, batch 3 tak ada sijil. Batch 4 tu sijil penyertaan. Okey, macam saya cakap, kita ada satu lagi sijil TOT. Untuk semua orang akan dapat bila you dapat terbitkan artikel jurnal secara Web of Science dan Scopus di top publisher. Okey, buat pengetahuan semua, seorang pun tak dapat sijil tu. Sebab kita orang akan keluarkan sijil bagi yang dapat terbit tahun ini. Pada hujung bulan 12 ni kita akan keluarkan sijil secara serentak. Semua orang akan dapat. Yang dah terbit So kalau yang tak terbit, still you boleh dapat sijil tu pada tahun depan. Maksudnya tidak ada expired. Bukanlah doa tapi nak bagi tahu je. Kalau tak dapat terbit artikel 2019 tak dapatlah. Jadi kalau dapat terbit artikel 2020 you dapatlah sijil TOT tu 2020. Kalau tak dapat 2020 pula 2021, 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Okey, dalam sijil tu memang kita akan tulis nama jurnal tu. So sijil tu akan beritahu bawah tu memang you dah berjaya terbit dekat top publisher journal, dekat bawah tu macam citation yang kita buat dekat sijil sebagai proof bahawa lepas ni kalau jadi TOT orang yakin bahawa pada tahun tu you dah terbit artikel dekat top publisher. So kalau jadi trainer pun orang yakin lah bahawa you proof ni nak jadi trainer untuk artikel jurnal tapi you sendiri tak publish. Something wrong lah kan. Jadi kat situ proof dan dekat website sendiri, dekat website Kaizen sendiri akan menyenaraikan senarai TOT. Jadi kalau saya dan kawan-kawan saya dekat lain-lain saya akan forward lah. Dia kata okey sekian. Kalau you nak cari trainer untuk artikel, boleh go through website Kaizen tu, dah senarai dah trainer-trainer artikel yang qualified. Sebab diorang ni dah terbit artikel dekat top publisher. Itu je dua platform, nama you akan dekat website untuk sebagai trainer yang qualified. Yang kedua, you akan dapat sijil TOT itulah. Jadi sijil TOT itu tidak ada expired. Begitu juga terbit artikel. Tak sempat tulis artikel tahun ni, tahun depan boleh tulis lagi. Ada katalah batch 1 tu, ada lagi tak tulis artikel. Still boleh email dan juga saya semak nanti. Nanti untuk yang batch 4 nanti saya bagi email address Email address untuk buat semakan nanti saya bagi supaya untuk saya semak sebelum kita submit. Okey. Jadi sekarang ni bermula esok malam ni ke bolehlah pelan-pelan. Jadi jangan hantar terus. Contoh ada yang terus email kat saya lah 5 hari ni saya bagi 21 modul tak ada manfaat lah. So pindah dulu, tambah baikilah you punya artikel kalau ada artikel yang siap tu supaya apa yang you belajar 5 hari ni you dah ambil manfaat dan you dah betulkan. Jadi sampai dekat saya tinggal part-part tertentu lah. Mungkin part-part yang unik atau part-part yang perlu saya pendetailkan lagi lah untuk komen-komen untuk supaya chances untuk terbit tu tinggi. Cuma untuk semakan artikel ni dia satu artikel sampai terbit. Katalah satu you dah hantar kat saya 2-3 kali kita betulkan, lepas tu dapat terbit, artikel seterusnya tak boleh dah lah. Sebab tiket untuk semakan tu cuma satu artikel je. Tapi kalau satu artikel tu reject, artikel lain buat, hantar lagi reject, itu tak ada masalah. Sebab you tak terbit lagi satu artikel. Selagi tak terbit satu artikel, you dah akan dapat free semakan.
Okay, saya buka soalan especially untuk group 4 lah. Mungkin group 4 baru je kita habis. Tapi kalau ada group 1, 2, 3 nak tanya soalan pun boleh. Untuk aspek kita punya kursus persijilan TOT untuk tulis dan terbit artikel jurnal ni, kita dah sampai penghujung dia. Saya tinggal nak masukkan link video pagi dan link video petang. Dan you akan dapat summary tu kat group WhatsApp lah. Semua maklumat tu dah diberikan dalam Google Drive. Apa perkongsian, video, slide, template, Words, PDF, PowerPoint, semua ada. Okay, semua ada. Okay. Ada soalan nak tanya? Kita ada berapa orang kat sini? Kita ada 24 orang. Tolak saya 23. Okay, ada soalan nak tanya? Inilah yang kat bawah tu kan. Pencipta didaftarkan dalam daftar hak cipta menurut Seksyen 26B atau Cipta 98. Ini yang penting ni. Ini kan. Kalau takut orang curi produk kita kan, tu saya pesan kat kawan saya. Ramai juga kawan-kawan saya yang kaya-kaya lah semua dah kan, syarikat senang berhad semua kan. Jadi kata kalau saya tunjuk ni lah, boleh boleh. Ajar dia lah. Ada part yang minta saya buat lah. Saya ibarat saya ejen lah. So harga ejen tu adalah mahal sikit. Maksudnya kenalah charge harga peluh dengan harga keuntungan sedikit lah. Sebab kita pun lantik runner juga nak kena pergi sana sini kan. Jadi kalau kata-kata kalau boleh buat sendiri, murah. Tapi kalau pakai ejen, ejen tu kena buat lah sikit. Macam saya nak kena compile, kena isi borang, kena mintakan maklumat. Lepas tu nak start enjin isi minyak, nak kena pergi bangsa dan sebagainya. Tu kos-kos yang standard lah kalau nak upah orang buat kan. Tapi kalau tanya saya, buat sendirilah. Sebab dia punya darjah kompleks dia rendah. Sangat senang lah. Nak buat problem statement lagi susah lah. Nak buat problem statement lagi susah daripada nak copyright. Jadi buatlah sendiri, tak ada masalah. Okay, yes, kena buat. Dan bila kita nak buat nanti kita akan nampaklah kat mana. You still boleh tanya Stevie, nanti you tanya kat group WhatsApp kalau you sangkut kat mana-mana nak minta pandangan ataupun feedback, nanti you boleh tanya. Saya terus terang better tanya dekat group WhatsApp daripada tanya dekat personal. Kadang-kadang tanya personal, kadang saya tak respon, lambat. Kadang-kadang orang marah, 2 minggu baru reply. Itulah kadang-kadang individu tu masalah dia. And bukanlah kata tak check, takut macam ni kan, 5 hari. Saya perasan banyak saya tak sempat nak reply individual punya WhatsApp. Macam malam ni saya ada kelas master kan, pukul 8 sampai pukul 11 malam. Memang habis dengan you all ni, cepat-cepat nak upload video dekat YouTube tu, lepas tu nak bagi link. Lepas tu nak macam biasalah, orang tenaga mengajar faham lah. Nak mengajar malam ni slide baru nak buat. Jadi slide malam ni baru nak repair sikit. Jadi waktu tu dah tight. Kan? Malam pukul 11, kalau belum makan baru nak makan. Lepas tu kan tidur, pagi esok pukul 9 pagi ada kelas lagi. Sabtu Ahad ada kelas 95. Kadang-kadang tak dan nak ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih buat semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak komitmen selama 5 hari. Memang kurang sikit soalan, bukanlah nak ni tapi saya kurang dapat soalan. Kadang-kadang kalau you perasan petang-petang tu mata saya macam nak mengantuk dah. Saya sebenarnya kalau kurang feedback dan soalan memang akan jadi mengantuk lah. Dan cara untuk elak mengantuk adalah tekan suara, menjerit lah lebih kurang. Jadi saya minta maaf kalau saya tekan suara, tu lebih kepada cara saya selain nak strengthenkan, nak jelaskan satu perkara, dan salah satu strategi untuk elakkan mengantuk lah. Okey. Kemudian apa yang saya buat ada kesilapan, typo sana sini, kekurangan, mungkin sebutan saya dalam bahasa Melayu, sebutan saya dalam English. Saya memang ada masalah literasi, tak kisahlah bahasa Arab ke bahasa Melayu ke English, kadang sebutan saya tak bagus. Okey, minta maaf kalau dalam technical error ada yang kita start lambat, ada part yang kemarin yang consider memang saya kena update PC, kita lambat dalam setengah jam. Mohon maaf sangat atas kekurangan masa tu. Saya sendiri minta halal lah dari segi mungkin tak mencapai cukup hours tu, jumlah jam. Tapi memang saya ada merancang saya 2 perkara yang terdekat ni. Rancang pertama saya nak satukan dia orang dalam satu grup WhatsApp. Okey, dan satu lagi saya plan untuk ada sesi pertemuan untuk semualah. Maksudnya sebelum batch yang kelima, saya nak buat perjumpaan 1 hari ke. So kita bincangkan balik mana-mana part-part lompong atau part-part kelemahan dalam modul yang sedia ada ni. Mungkin saya nak buat perkongsian lah. Mungkin saya nak buat tip and tricks kot, level 2. Dia namanya level 2. Dia ada, saya ingat saya tak nak buat lagi dah 120 lebih. Saya nak buat satu
satu tips untuk level 2. Maksudnya level 1 kita dah khatam kan, kita dah hadam. So level 2 level advance lah. Maksudnya orang takkan faham tips nombor 2 kalau dia tak tahu tips nombor 1. Kalau dia tak tahu pasal 120 tips, dia tak tahu tips yang advance. Jadi yang tu saya nak buat perkongsian. So biasanya kalau saya buat pilot memang you all dululah. So saya tak adalah open to public, saya dengan group you all, kita test kat group kita supaya saya boleh tengok kat mana lagi ruang untuk penambahbaikan yang saya boleh buat. Okay? Alright, saya doakan semoga setiap usaha, setiap committed you 5 hari ini dipermudahkan dan dapat manfaat, dapat berkat apa saja ilmu. Begitu juga saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu. Saya doakan yang terbaik. Semoga semua orang mencapai objektif kita, dapat tulis dan terbit artikel jurnal lah. Dan semoga ilmu yang you all dapat tu untuk diri sendiri, untuk rakan-rakan terdekat, untuk kawan, untuk family, boleh dikongsi-kongsikan, tak ada masalah. Dan semoga jariah dan manfaat tu kepada saya dan kepada guru saya dan orang-orang sebelum-sebelumnya pun dapat juga jalinan dan jaringan manfaat itu, insya-Allah. Okey. Itu saja, tak ada apa dah. Kalau apa-apa pun kita sambung dekat grup WhatsApp. Boleh tanya apa saja. Minta jasa baik. Saya dah cakap pada hari pertama. Untuk batch yang 1, 2, 3, just in case. Saya dah reply dah masa saya cuti sekejap. Bila rentas negeri tu, saya ada cuti seminggu 2. So ketika tu saya baca yang dah hantar artikel untuk saya bagi komen. Tapi saya rasa ada masalah komunikasi saya bersama dengan pembantu saya. Saya minta tolong buka kat email ni, tolong print out siapa yang hantar. Takut ketika tu kat situ missing bahawa artikel tu dah print tapi saya tak komen. Jadi mohon jasa baik buat sahabat-sahabat kita kat batch 1, batch 2, batch 3. Kalau kata yang siapa dah email tak respon, tolong hello ataupun re-forward balik kat email untuk saya semak. Okey? Yang tu saya mohon maaf atas kekurangan yang tu. Okey, lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa untuk platform yang akan datang dan semoga berjaya semuanya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Doktor, terima kasih. Sama-sama.